2017. Maksudnya yang terkini lah. SKP yang terkini. Okey, ni objektif yang saya ingin buat dalam PhD saya, itu membangunkan instrumen saringan pengurusan diri. Saya makan tahun 1. Lepas tu objektif yang kedua, mengenal pasti komponen utama yang terdapat dalam instrumen saringan KSSA saya makan tahun 1. Lepas tu objektif yang ketiga adalah mengukur kesahan instrumen saringan pengurusan diri. Lepas tu objektif keempat adalah mengukur kebolehpercayaan instrumen saringan. Lepas tu objektif kelima adalah menilai tahap penguasaan kemahiran pengurusan diri murid berkeperluan khas. Itu adalah hasil nanti setelah siap semua. Nanti kita tengok pada kerangka konsep. Okey, ni persoalan dia. Bagaimana cara saya membangunkan instrumen? Okey, persoalan kedua, apakah komponen utama yang terdapat dalam instrumen saringan? Okey, yang ketiga adalah adakah instrumen saringan pengurusan diri KSSA mempunyai kesahan yang tinggi? Adakah instrumen saringan pengurusan diri KSSA saya makan tahun 1 mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi? Lepas tu yang kelima, apakah tahap penguasaan kemahiran penguasaan diri murid berkeperluan khas masalah pembelajaran? Okey, ini adalah merupakan kerangka konseptual kajian saya. Okey, dia bermula dengan kurikulum pengurusan diri KSSA saya makan 2017 tahun 1. Itu adalah main dia duduk situ. Lepas tu dia ada pembalik ubah tu. Pada pembalik ubah itu adalah merupakan penyataan masalah dalam kajian saya. Kenapa saya nak bangunkan instrumen ini? Okey, lepas kita pergi kepada instrumen saringan. Okey, instrumen saringan tu dia akan pergi kepada model teori. Lepas tu model yang saya guna. Dalam kajian saya menggunakan model pembinaan instrumen MC, Intire dan Miller. Sebab ini merupakan model yang kita nak uji kemahiran murid dalam pendidikan khas. Sebab daripada literature review yang saya baca, kebanyakan model inilah yang kira paling sesuai. Sebab kita akan bina 3 fasa, iaitu analisis kajian, pembinaan instrumen kajian, kesahan dan kepercayaan. 3 ni yang saya akan bina berdasarkan model. Okey, model yang saya pakai dalam kajian saya adalah model kurikulum Taylor 1987 dan kurikulum saya makan pengurusan diri tahun 1. Okey, teori yang saya pakai dalam kajian saya adalah pengajaran dan pembelajaran kurikulum pengurusan diri di PPKI berasaskan teori pengalaman. Maksudnya benda ni melibatkan amali. Amali murid pendidikan khas mesti kena ada pengalaman lah. Okey, ciri utama instrumen saringan pengurusan diri adalah kesahan. Kesahan ada kesahan kandungan, kesahan konstrak. Kebolehpercayaan apa? Ketekalan dalaman. Itulah. Lepas tu hasil dia yang kat belakang sekali itu adalah tahap. Kita nak ukur macam mana tahap murid kita. Itu je lah. Lepas tu, okey, ini adalah fasa kajian dalam pembinaan instrumen saya. Fasa pertama adalah isu. Isu berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum pengurusan diri di sekolah. Lepas tu, isu yang kedua adalah berdasarkan penyataan masalah di dalam kerangka konsep saya. Okey, pergi pada fasa kedua adalah fasa analisis. Analisis keperluan instrumen. Okey, dalam analisis keperluan instrumen tu, fasa 1 analisis, fasa kedua pembinaan, fasa ketiga adalah kesahan kepercayaan. Yang ni adalah kesahan pakar lah. Kesahan kandungan, apa semua tu, kesahan muka. Okey, lepas tu baru kita bangun, baru ada pembangunan instrumen lah. Lepas tu, lepas siap lah ke semua kesahan semua tu, baru kita pergi kepada fasa 3. Itu adalah fasa pelaksanaan. Fasa pelaksanaan ni maksudnya kita dengan instrumen yang kita bangun itu kita uji kepada murid. Sama ada murid ni boleh buat ataupun tidak dengan instrumen yang kita bangun tu. Lepas tu hasilnya nanti kita akan tengok tahap penguasaan pengurusan diri murid berkeperluan tahun 1 dengan kurikulum KSSA saya makan 2017. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Zul Izzuddin dengan pembentangan dia. Zul Izzuddin, tengok tajuk spesifik je saya tak sempat salin tajuk tadi. Pembangunan instrumen pengurusan diri kan? Pengurusan diri murid. Okey. Okey. Pergi dekat objektif, Izzuddin. Objektif. Okey, itu adalah objektif. Objektif dia last kali untuk menilai, saya tak sempat salin yang last kali untuk menilai. Okey.
pertama kita nak bangunkan instrumen. Okey, dan pembangunan ni. So kita punya keyword kita adalah instrumen. Okey. Nanti Izzuddin akan adalah tangible dia adalah instrumen. Okey, kemudian ada mengenal pasti, mengukur kesan dan kepercayaan, menilai. Saya okey semua tu. Cuma nombor 2 tu, Izzuddin. Kenapa perlunya nombor 2 tu untuk mengenal pasti komponen utama? Okey, sebab kita mengenal pasti komponen utama tu kita adopt daripada kurikulum DSKP. Di sekolah tu kan yang kita mengajar murid tu kita ada DSKP kan. Dokumen standard sekolah tu ya, kita base kepada benda tu, kita bina instrumen, kita adopt daripada benda tu. Benda tu akan bawa masuk dalam instrumen tak? Benda tu masuk dalam instrumen sekali. Kalau itu susunan dia tak betul. Patutnya mengenal pasti dulu baru masuk pembangunan instrumen saringan tu. Oh. Saya rasa sebab saya rasa macam tu. Satu lagi Izzuddin, saya rasa ni saya tengok orang lain buat lah. Biasanya dalam pembangunan instrumen tu, so dalam research question dia dia akan buat untuk mengenal pasti. Kebiasaan dia lah. Ni saya cerita je ni. Biasanya dia ada 4 je. Membangunkan, kemudian dia mengukur kesahan, mengukur kepercayaan dan menilai tahap penguasaan. Jadi yang untuk mengenal pasti komponen utama tu dah ada dalam pembangunan instrumen. So dalam membangunkan instrumen tu boleh ada beberapa research question. Dan salah satu research question yang Izzuddin boleh masuk adalah dengan apakah komponen utama yang terdapat dalam instrumen. Tu kebanyakan orang buat lah. Tapi kalau Izzuddin nak buat boleh. Cuma tukar je susunan, mengenal pasti komponen tu dekat objektif nombor 1, membangunkan instrumen tu nombor 2. Oh, tukar je lah Tukar je. Baik, Doktor. Okey. Kemudian cuba tengok dekat kerangka konseptual tadi yang banyak tadi tu. Mungkin saya kurang arif sikit. Okey, saya nampak kat sini dalam membangunkan instrumen tu, so yang belah kanan tu ada model dan teori. So teori dan model ni memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan instrumen. Okey. Jadi yang sebelum tu, maksudnya sekarang ni kalau kita kata very simple je Izzuddin. Dalam kita nak bangunkan instrumen ni, teori yang akan digunakan yang mana? Teori pengajaran pembelajaran kurikulum pengurusan diri PPKM berdasarkan teori pengalaman COP ke, ataupun akan guna dekat MC Intaya Miller? MC Intaya Miller. Oh, MC Intaya Miller tu yang akan jadikan teori utama kita lah. Teori utama kita, betul. So model dengan teori tu sokongan. Oh, sokongan. So jadi konsep lah. So model kurikulum Tyler dengan COP tu menjadi konsep kepada nak menyokong teori utama daripada model pembinaan instrumen McTayer lah. Betul Doktor. Dengan kita ambil juga daripada kurikulum pengurusan diri KSSR tu kan. Betul. Sebab kita nak pergi pada untuk pendidikan khas ni kan. Betul Doktor. Okey, cantik. Last kali jadi apa tu? Bila buat penilaian? Last kali dia akan dia tahap penguasaan pengurusan diri murid berkeruangkah. Maksudnya murid tu boleh guna tak DSKP tu. Itu saja. Maksudnya yang last ni yang penilaian tu lah, last akhir tadi, objektif akhir kan? Objektif tak akan menilai. Objektif akhir tu bila kita menilai, kita dapat tentukan tahap penguasaan pengurusan bilik tu. Okey. Maksud dia sekarang ni kalau kata kita punya main dia memang akan menghasilkan instrumen lah. Yalah. Tapi instrumen ni last kali bila kita buat testing tu, kita boleh menentukan tahap penguasaan pengurusan diri murid tu. Okey. Bukan apa Izzuddin, sebab slide Izzuddin terus pengenalan ni kita pun tak nampak detail dari betul statement. Yang tu yang saya tanya soalan tu. Sebab saya pun tengah buat kesahan pakar. Okey. Untuk mana tu? Analisis keperluan ke yang mana? Instrumen dia. Oh, instrumen dia. Yang fasa 1 dah center dah. Analisis keperluan semua tu. Sekarang saya kat fasa 2. Fasa 2 pergi ke fasa 3. Kesahan instrumen dah siap dah. Sudah. Oh, cuma nak buat kesahan dengan reliability je lah. Untuk objektif 3 dan 4 lah. Sebab kesahan pakar ni pun banyak masalah juga. Sebabnya yang nak menilai tu dia nak kerangka konsep lah apa. Sebab dia kata kalau bagi kesahan kita buat instrumen tu dia tak tahu apa sebenarnya kita. Betul. Saya recommend yang mendengar ni sepatutnya ni cadangan untuk semualah. Saya pun macam tu juga. You all suruh jadi kesahan pakar, tak tahu ujung pangkal. Ni tajuk apa problem dia, apa objektif dia. Jadi buat ringkasan supaya orang yang untuk menilai kesan pakar tu dia faham lah kenapa kita nak buat topik ni dan sebagainya.
Sebab saya dah hantar kepada pensyarah UMSI, saya hantar kepada KPM, dia orang semua minta dengan saya bab 1, fully bab 1. Yelah, daripada dia dapat bab 1 lagi banyak lah. Dia dapat bab 1 baru dia boleh. Lepas tu dia akan komen tu, dia akan membina saya. Dia kata kalau you rujuk di SKP saja pun macam tak cukup. Dia kata you kena cari lagi daripada kerangka lain untuk nak bantu KPM. Itu hasil Ataupun kajian you. Izzuddin cantikkan slide pun tak apa. Slide ni bagi detail, bagi slide pun tak apa. Tapi dia lebih suka bab 1. Bab 1 kan? Itu tak apalah. Expert dah request kan. Kita kena fulfill. Saya ikut je lah. Tu pun duduk pening kepala. Dia bukan apa, dia nak jelas tu je lah. Dia nak jelas. Jadi dia duduk tanya saya kat WhatsApp. Kita duduk chatting dia pun. Kadang-kadang kita pun tak faham apa soalan dia tanya. Kalau macam saya prefer sama dia buat executive summary. Detail lah executive summary tu. Saya pun ada buat. Kalau Izzuddin bagi slide pun tak apa. Tapi slide yang agak detail sikit lah supaya dia nampak poin-poin tu. Itu saya tapi kalau dia dah request bab 1, kita pun dia nak lah kan. Kita kena bagi. Sebab saya hantar ke 9 pakar. 7 pakar semua request nak bab 1. Okey. Dia perlukan tu. Doktor tu kebanyakan semua doktor. Lepas tu kita pula segan dengan hantar bab 1 kan. Kita pun segan. Kena cantikkan dulu lah bab 1 baru boleh bagi. Tu pun dah rujuk berapa ratus kali dah SW. Tanya SW boleh bagi SW kata. Okey. So kalau last kali nanti Izzuddin kita kata contribution dia. Kita boleh kata dalam problem segment tu memang tidak ada instrumen lagi lah yang sedia ada. Tak ada. Sebab benda ni 2017 baru laksana. Jadi kita nak cari resource gap. Gap pun tak ada. Sebab bidang pendidik kakak ni dia tak ada resource gap. Dia kalau katakan kalau topik bawah pengurusan diri je, yang ni memang kita untuk pendidikan khas kan, untuk keperluan khas. So kalau ceritalah, kalau macam Izzuddin keluarkan instrumen, benda-benda lain pun tak ada lagi lah. Modul pun tak ada. Tak ada. Semua Sebab tak ada lagi lah. Dia bawah pengurusan diri ni, dia ada satu lagi anak dia kemahiran manipulatif. Saya ambil hanya satu part saja. Part dia hanya pengurusan diri. Dalam instrumen sendiri pun banyak lagi boleh buat. Banyak lagi. Sebab bidang ni saya dah cari tesis orang lepas pun memang tak ada orang buat. Memang tak ada menarik gap ni. Nanti boleh banyak bagi cadangan untuk kajian-kajian akan datang ni luas. Memang tak ada gap. Bukan nak pergi pada benda lain. Yang instrumen sendiri pun tak habis lagi. Banyak lagi. Betul doktor. Sebab lagi pun sekarang ni KPM buat kurikulum baru. Apabila kita laksana PMP di sekolah, murid blur. Sebab tinggi. Jadi macam seolah-olah KPM buat baru, benda tu macam tidak boleh nak di-adopt dengan keadaan murid. Sebab kajian saya pergi kepada SK, SJKC, SJKT. Jadi di situ kita nampak kemahiran bahasa murid sangat berbeza dan ilmu murid tu pun sangat berbeza ketiga-tiga sekolah. Okey. Tiga jenis. Sebab itulah tu kelebihannya instrumen ni nanti akan boleh jadi satu sebagai tu nak menjadi pengukuran untuk tahap penguasaan tu lah. Itu je lah. Okay. Alright. Saya jelas kat sini. Ada Izzuddin nak tanya apa-apa? Tak ada lagi setakat ni, tunggu bab 2, bab 3 nanti ada lagi tu. Okey. Boleh. Belum sampai part lagi. Okey, boleh. Okay, tak apa, nanti tak rugi buat slide. Nanti update slide je. Nanti boleh guna untuk Viva dan sebagainya. Ya, sebab hari ni pun balik awal hari ni sekolah sebab nak bentang. Okey, beres. Okey, baik doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, salam. Okey, siapa? Alia ke Zakia? Nak present? Okey, Alia, boleh dah nampak dah slide tu? Assalamualaikum. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Boleh. Okey, Alia boleh teruskan. Okey. Okey, sekejap Okey.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ali Ahmad, and this is my study about the perception of obesity individual to a stigma in the family. So nowadays, the rise and the frequency in obesity rate over the 3 decades has been broad and expanding around the world. So obesity is an issue that affecting people all ages and income everywhere in the world. So what the World Health Organization stated that BMI over 30 and above is considered as an obese individual with a risk factor for increasing side of chronic disease. So obesity in Malaysia, so according to the National Heart Morbidity Survey 2019, showed that 50.1% of adults in Malaysia were either overweight or obese, according to the World Population Review 2019 and the Economist Intelligence 2017 stated that Malaysia has the highest prevalence of obesity among adults in Southeast Asia. So this is why we call Malaysia boleh. So okay, this is an overview of obesity in Malaysia. So kita boleh lihat the percentage yang lebih tinggi daripada segi jantina, wanita yang lebih tinggi, kanak-kanak di situ, dan juga in the Southeast Asia, Malaysia yang paling tinggi lah. So this is an example of a paper cutting obesity in Malaysia. We can see there Putrajaya as the obesity in Malaysia. Okay, next is the stigma of obesity. So actually, obese individual, there has been reported that experience a lot of stigma practically in their daily life, include in working environment, education, healthcare, family, and interpersonal relationship. So you can see here that stigma message circulate through interpersonal stigma has been biased and generally refer to the negative attitude that affect interpersonal. Seawal umur 3 tahun, kanak-kanak yang bila macam family atau kawan-kawan kata awak ni gemuk ke, awak ni debak ke apa, diorang ni dah ada rasa sedih tertekan seawal 3 tahun. That research is by the Phil and Fallon. So you can see here that the experience of being obesity is a depressed, a prolonged dilemma. Then obesity is also considered as immoral, disgusting, and most harmful and lasting form of stigma. So this one is an example case in Malaysia. So in 2018, this one is Zaihani. She's one of the fashion guru or something. Dia ada mengatakan bahawa kalau berat badan lebih tak payah datang sebab peha boleh melimpah arwah dan sebagainya lah. So this one is not that. So this one boleh menyebabkan orang-orang yang berbadan besar, obes akan lebih terasa, lebih sedih lah. Okay. This study, the problem statement of this study, actually there's a lot of study regarding the obese study, but there are limited research on exploring the specific ways that obese people feel they are mistreated interpersonally. Okay, and there is somehow the fact issue that is experienced by the obese remain unexplored. In such area, the experience, the perception, the self-esteem mengenai individu yang obes itulah. So seterusnya, there is a lack of work observed that observe the stigma communication, and only the few study that investigate regarding how the stigmatizing communication develop in the family of obese. So this is why I choose in the family punya surrounding lah. And then furthermore, mostly kebanyakan daripada study dia lebih limited. Study they focus on the obese stigma reduction, involvement to reduce the fat stigma among these obese. Di Malaysia, okay, majority of the obese research is mostly in the epidemiology study of disease in population. Sebagai contohnya macam cancer, obesity, gastroesophageal reflux disease and GERD, dan sebagainya lah. But it's still insufficient study regarding obesity in the category.
as for example, the stigmatization of obese individual issues. Oh, okay. By the way, I'm majoring in a communication, in human communication. So that is why kita nak tengok daripada sudut communication punya ni lah, stigma ni lah. So hopefully because the limitation study dekat Malaysia ni, hopefully kita boleh inilah boleh to fulfill the practical theoretic gap lah untuk ni. So this is my research question. What is the experience of obese individuals towards stigma? What is the communication stigma that experienced by obese individuals in their family? How do obese individuals respond to different types of stigma in the family? How community can reduce stigma to obesity individual in the family? And the research objective is generally is to understand the perception of obese individual towards stigma in the family, to explore the experience of obese individuals towards stigma, to explore the communication stigma that experienced by obese individuals in their family, to identify the response of obese individual to different types of stigma in the family, and to identify the communication that can reduce stigma toward the obesity individual in the family. So this is the significance of the study. Okay. For the theory that we use is the stigma communication theory by Jeffman in 1963. So benda ni agak relevant to the study because the stigma is built from the stereotype and bias people toward the obese individual. The application of the study, hopefully the study can give input on the importance of understanding the experience, perception, discrimination, and communication by this obese individual who face this stigma. Dan juga mungkin dapat membantu Ministry of Education that assist by Ministry of Health Malaysia. Mungkin mereka boleh mengadakan educational or online educational that contributing the intervention for reducing obesity stigma, boleh bagi raising the awareness of attitude that bias toward obese individual, can addressing the development of empathy of the obese individual that struggling with this experience. So untuk family pula, maybe we can educate family about the stigma impact on the obese family members, give the awareness of attitude, macam mana kita nak deal dengan obese individual member dalam kita punya family. Dan juga kepada individu obese itu sendiri, hopefully we can educate, raising awareness kepada mereka to think positive rather than negative about what other judging about them lah. And the method that we use in this study, kita buat phenomenon study using the semi-structured interview. InsyaAllah kita akan interview 10 ke 15 orang informant using the purposive sampling and snowball sampling. So okay, the limitation of the study, limitation of the research ni kita hanya kepada obese individual saja yang kita nak tanya how they respond to the question, the experience yang diorang hadapi. Because some of these obese, kadang-kadang diorang ada yang sangat negatif, rasa macam sangat sedih nak bercerita, dan ada juga orang obes yang relax je, ada yang very open. Orang kata dia gemuk ke apa, dia buat je. So this one, this one, the study is by the Vartanian. They state that ada different orang boleh terima, ada different orang tak boleh terima. Macam itulah. So, and of course, individuals sometimes they don't want to share their experience, and ada juga yang nak share experience. Dan the location of the study is in Putrajaya, Malaysia. Why? Because in a National Health and Mobility Survey 2019, Putrajaya is the city with the highest percentage of this obese individual. So this is a definition of the keyword in the study: the obesity individual. So people who have a higher the BMI 30 and above, the stigma, so the judgment and outcome advice direct to them. So the communication
that includes specific content marked label responsibility parallel toward this person lah. So, okay. Okay, sadaqallahul azim. Okay, thank you. That's all. So, I just, saya hanya pada bab 1 saja. Sajalah, Doktor. Terima kasih. Belum terbilang. Okay, Alia, terima kasih banyak-banyak presentation. Okay. Saya tak tahu nak komen sebab antara positifnya you punya slide ni, you banyak main keyword tau. Jadi keyword dia tu memang kita panggil fokus. Jadi bila saya tengok you punya objektif dengan you punya problem statement, saya dapat alignment tu. Oh, okay. Saya dapat alignment tu. Maksudnya you memang straightforward daripada awal lagi memang discuss isu pasal obesity ni, stigma dia. Berkaitan dengan experience, perceptions, communication. Lepas tu memang you dah awal-awal lagi kita dah boleh agak dah memang you nak kaji based pada individuals. Betul. Okay, so you pegang you punya main kajian tu yang how communication reduce stigma tu. Okay. Jadi yang tu yang bagusnya lah. Jadi dia agak mudah untuk faham. Okay, saya rasa you pun dah dapat restu kot dengan supervisor. Saya rasa banyak documentation yang you tunjuk ni ada surat khabar. Ada juga surat khabar dia. Surat khabar kan. Surat khabar memang penting lah sebab surat khabar kan memang cari isu-isu yang ni kan. Okay, saya tahu hal Putrajaya tu marah orang Putrajaya semua. Tapi itu yang paling tinggi. Okay. Tapi benda-benda macam ni orang senang ingat lah isu-isu yang rasanya dalam ni hampir 90% tahu kot isu Putrajaya paling best. Jadi you pun pilih location dekat Putrajaya, jadi tak adalah jadi sukar nak buat justification apa nak buat kan. Okey, cuma bila buat research ni saya mengagak je lah sebab saya mencari slide you agak senang nak cari lah. Jadi you akan buat kualitatif kan? Ya, betul. Kualitatif dan daripada kajian ni memang you keyword tadi anda nampak explorations. Perception. Tapi dia exploration lah dalam kualitatif kategori exploration ni. Exploration. So you akan keluarkan team saya rasa. Ya, betul. Akan keluarkan tim, tujuan nak keluarkan tim tu untuk meningkatkan understanding lah, kefahaman lah sebab antara based on your problem statement yang you punya highlight tadi, so tak banyak kajian kan, walaupun dah ada banyak kajian, tapi banyak walaupun dah ada kajian, tapi banyak lagi angle ataupun perspektif yang you boleh tengok, especially dalam research lah. Sebab you kata banyak orang yang not discuss detail, especially kepada yang ni memang betul you target obes kan? Ya, obes saja. Jadi BMI 30 ke atas je. Yang bawah 30 ke atas overweight tu saya tak target lah. Cuma dekat sini apa yang saya cuba nak faham adalah mungkin apa yang you nak tanya dekat dia nanti. Yang orang obes tu lah. Memang kita tahu kat sini you nak tengok in term of issue dia dekat communication lah. And communication ialah yang ada pengalaman dengan obes, so dia akan cerita lah. Kita tak apa nampak kat sini lagi dia punya final direction tu. So sebenarnya you nak tanya dia macam mana, adakah yang isu-isu yang dia cakap dia distress, benda-benda macam tu lah. Maksudnya dalam konteks communication ni, kalau dalam tema ni perspektif apa? You bidang apa, psikologi ke? Tak, saya communication. Communication. Jadi tu yang tu je. Sebab saya tahu nampak you bidang communication sebab kita tak nampak specific issue tau. Memang betul dia dah tengok communication, tapi communication in what specific issues? Communication stigma. Communication stigma tu lah. Tapi dia stigma tu okey, communication stigma, tapi stigma ke mana tau? Tu saya cakap tadi lah, lebih kepada kita panggil apa tadi? Personal, yes. Experience. Personal. Yang you cakap ni kan semua bahasa communication tau, betul? Cuma kita nak dapatkan satu, bila kita nak tengok orang yang ada obesity tu, you nak tengok angle mana? Maksudnya dari sudut negative side ke, feeling ke? Tu masuk saya. Jadi saya bukan dalam bidang tu, tapi yes, communication stigma, tapi communication stigma zoom kepada personal trait ke, lebih kepada kerjaya ke, lebih kepada, ataupun you open. Communication stigma tu dia lebih family. Family kan? Tajuk dia family. Family. Perception of obese individual towards stigma in the family. Jadi saya nak tanya dia macam mana perhubungan dia, experience dia dengan family dia. Apa stigma daripada family, macam mana
So Cari dia layanan. single ke married? Dua-dua ambil? Dua-dua saya sapu je. Tapi yang ni saya rasa you boleh mendalami Itu. you punya literature review, mungkin ada kajian-kajian lepas yang mungkin kalau orang yang single ni ada dia punya dia orang yang dah kahwin ni ada ni juga. Jadi saya rasa kalau you buat explore, you sepatutnya melibatkan semua angle case Spesifik. lah. Dia ada wakil lah. Ada wakil orang yang bujang lelaki, orang bujang perempuan. Ada yang, minta maaf nak sebut, ada bujang lanjut. Ada orang yang bekerja, ada orang yang tak bekerja. So saya rasa kalau you dapat tu dalam kualitatif ada elemen tu lah. So understanding tu sangat meaningful dan rich lah, kaya sangat. Kita faham lah. So dari segi nanti you nak buat apa, pemilihan purposive sampling ke nanti, so you kena nampakkan lebih luas lah. So dia bukan apa tau, kalau benda-benda macam ni, kalau orang dalam bidang counselling ke apa semuanya, dia adalah satu bahagian yang dia expert. Siapa yang obesity, semua dia boleh terima klien. Daripada macam you cakap tadi kan, orang umur 3 tahun pun dah start dah orang encik. Betul. Kan? Ada Jadi terasa dah. tapi saya yakin you ada limitation nanti dengan ni. Mungkin you ambil orang umur berapa-berapa je. Still ada limitation sebab kita nak cover daripada bawah sampai warga emas, mungkin ada faktor time limitations. So saya rasa the way you select nanti tu based on the kita panggil apa, yang biasa lah, yang common, yang normal punya, paling ramai yang menghadapi masalah ni dalam range yang mana lah. So you kena ambil jugalah. So tu menarik untuk di explore. Sebab you cover dalam bab 1, dalam significant of the study tu you come up dengan 3 kan, theoretical, practical dengan method. Application tu pergi pada method lah kan. Pergi practical. Practically lah, application tu more than practically lah. Dia sebab UPM guna application. Application lah. So dekat sini satu je lah yang you tak masukkan. Saya rasa tak perlu masukkan, tapi ada setengah yang masukkan. Kita kata untuk in term of mungkin you combine sekali kot teori dengan empirical tu, dapatan. Jangkaan dapatan. Jangkaan daripada 4 objektif tadi, apa yang you jangkakan. Apa possibility team tadi kot, yang team tu you kena highlight. Yang tu je, tambah satu lagi untuk yang katakan orang nak tahu nanti lepas you hasil buat interview akan jadi apa. Kita tahu you akan meningkatkan, you akan tambah literature dalam stigma communication, you akan jadi guideline. Tapi dari segi kajian you tadi, 4 objektif tadi tu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi model ke? Dia akan apa? Yang tu kita akan jadi macam, saya tahu akan keluar team sebab you nak buat, tapi dia akan jadi apa lepas tu. Simple lah. Yang ni dah prepare for proposal defense. UPM dia lain sikit kan? Dia ada saya dah proposal defense, lepas tu saya dah baru lepas CE, comprehensive examination. Dah. So dah boleh go through tu. Saya nak start untuk data collection. Sebelum data collection saya kena buat etik dulu. Macam-macam UPM. Etik baru data collection lah, insyaAllah. Ethics ada jugalah sebab you yelah, walaupun tak adalah isu sangat, tapi untuk orang yang obes ni nak kena tengok jugalah. Kita tak pakai data, kita tak pakai hospital punya data kan. Kita tak pakai hospital, tapi orang lah mungkin dia nak tengok soalan-soalan yang takut kalau terasa soalan terasa gitu. Siapa Zaihani tadi adalah. Terasa Zaihani tu cakap. Terasa saya dia cakap tu. Doktor pergi ke fashion show apa? Tak ada lah, maksudnya walaupun tak pergi, orang yang baca ayat tu terasa jugalah kan. Betul, dia macam body shaming kan. Lepas ni kita salahkan kerusi tu kecil kan, macam mana boleh lah saya besar sikit kerusinya kan. Okey, Alia, saya rasa doktor, saya ada soalan saya. Okey, boleh. Saya bila saya dah baca-baca ni, saya macam nampak kalau saya nak menjurus kepada, macam saya nak bertanya, saya spesifik kepada wanita saja. Saya punya informer ni, participant ni, wanita aja. Jadi saya punya LR dengan saya punya objektif ke, atau tajuk tu nak kena bertukar ke atau macam mana? Objektif mungkin nak kena tambah perkataan woman tu lah, individual tu jadi woman ke apa kan. Okay. Tapi benda tu kita nak simply kat situ senang lah nak tukar woman, tapi semua tu kena ada dekat problem statement dengan research background.
You dah Zoom dah memang peringkat awal beritahulah semua hadapi masalah obesiti tu. Yes. Tapi dah lebih terasa ada satu literature ke yang mengatakan lebih ramai yang terkesan ataupun ni adalah golongan wanita. Okey. Sebab So dari peringkat awal lagi dah kena beritahu supaya kita baca macam you tulis tadi itu clear tau. So macam tu juga saya kira kalau you nak go to the woman. Jadi dekat research background dengan problem statement saya dah nampak dah. So macam tadi saya nampak individual. So ini saya nampak juga woman tu individual tu. Okay. So literature review pun you kena ada elemen tu lah. Perbincangan you banyakkan sampel memanglah campur tapi in the end you zoom ke bawah tu akan nampak kepada woman lah. Okay. Menarik juga go to the woman. Tapi itulah nak go macam you cakap tadi lah nak cover to woman pun yang campur semua pun tak ada orang cover lagi kan. Ya betul. Kalau macam you cadangkan kajian akan datang supaya lebih zoom kepada woman lagi nampak possible lah. Ataupun macam tu lah. Okay simpan untuk research grant ke lepas ni. Untuk fokus woman ni. Okay. Dia banyak lagi untuk warga emas. Contohlah saya nak zoom golongan B40. Okay. Tu semua next lah. Tapi kalau you nak go to the woman dari awal lagi kena ubah lah balik. Mungkin pening jugalah nak ubah balik. Tak apalah, mungkin itu boleh bagi cadangan je lah. Okay, satu lagi doktor. Macam perlu ke kita nak interview family? Kita dah interview obes punya ni. Tapi perlu tak kita nak interview family dia orang ke? Macam mana? Penjaga maksudnya? Macam penjaga. Contohnya dalam keluarga tu ada 5 orang. Kita nak interview mak ayah dia. Nak macam tanya betul ke dia depressed ke apa ke? Perlu ke ataupun so itu kita kena straightforward. Kajian you memang you target terus perception yang obes tau. Kalau saya baca daripada depan lah, saya tak nampak keperluan untuk melihat pada penjaga lah. Okay lah. So hanya interview individu obes saja. Tak payah pening-pening lah. Base pada slide you lah. Betul. Daripada apa yang saya take note ni memang saya tak nampak ada keperluan nak dengar perspektif. Okay, betul. Saya pun rasa saya tidak perlu pening banyak sangat. Okay. Yang ni pun nampak je lah sebab you baru nak collect data. You jangan panjang proses data collection ni dia betul lah. Dia bahagian yang paling mencabar dalam kualitatif ni sekarang lah. Bila you nak start collect data ni. Kita kata nak start collect data sampailah nanti yang peringkat you nak transcribe tu nanti. Ya betul. Harap-harap jangan banyak raya lah. Kalau student saya berapa kali raya tak habis-habis ni. Bahagian ni je lah. Stage yang memang mencabar bagi orang kualitatif stage sekarang ni lah. Betul lah. Itulah saya rasa you ambil challenge kalau kata you nak nampak besar tu saya cakap tu you go to the perspective individual tu. Dia tengok kalau ada data dekat hospital ke data apa-apa macam mana dia kategorikan obes tu lah kan. Ataupun you tengok dalam kajian-kajian ni lah yang kajian-kajian distress ni so kategori tu. Umur yang dah kahwin yang macam mana tu mungkin dia dah klasifikasikan kategori tu you ikut je kategori tu tak payahlah kita grade. Mungkin dah ada kalau obesity kalau tanya ke hospital dia dah klasifikasikan jenis-jenis. Kalau perempuan yang sini mungkin ada lah. Saya rasa kalau US ada kot, ada. Nanti kita ikut je style tu. Kalau dia ada 8 jenis, kita pun interview golongan 8 jenis tu. Okay, try seorang ke macam biasalah. Kalau gunakan proportif, kalau dah saturated stop je lah. Jadi maksudnya kita punya informant participant tu akan macam bertambah sehingga saturated lah macam tu Saya takut juga saturated. Takut you pergi kata lelaki bujang kan. Dapat interview 2 orang settle rupanya macam-macam rupanya lelaki bujang pun ada kategori lagi kan. Itulah kan. Tapi tak apalah rasanya you tak decide lagi which one spesifik macam nak use grounded theory ke fenomena study. Fenomena memang kuat dengan kalau interview memang best experience. Maksudnya you kena pergi sini lah maksud saya kita kena jumpa dengan kita punya tu memang betul-betul terbaik lah, positif lah. Supaya kita tak payah belajar banyak. Maksudnya kita jumpa seorang dua tu pun dah cover dah sebab yang orang dah betul-betul hadapi experience tu lah. So the person yang you nak interview tu betul-betul kena kita panggil kat sini quality lah. Jadi doktor, kalau contohnya kan kita ada 5 orang, 10 orang lah kita 7 orang tu kita dia adalah cerita pasal negatif tapi yang 3 orang tu dia macam relax, dia macam dia tak ada rasa apa-apa pun pasal stigma tu. Kita tak payah kalau pakai snowball boleh tak? Saya
Yalah, saya pakai purpose sampling dan snowball sampling. Oh, maksudnya snowball tu, yalah, saya kena cari yang betul-betul ada stigma tu je lah ya. So kalau macam saya stigma tu kan, sebenarnya ada seorang lagi kawan saya ni lagi teruk pada saya. Oh, okey. Lah. Yalah, adalah, betul. Jadi So, saya tak payah hero yang tak ada apa-apa lah. Okey. adalah kita terus likat, okey ni nak 5 orang ni 5 orang. Kita pergi seorang dulu yang betul-betul yang kita tahu dia ada stigma ni, from that kita snowballkan dia. Seorang lagi. Kalau kata kalau dia adalah ada cara sebenarnya kalau you baca dekat snowball tu macam mana kita boleh kata dia saturated sebenarnya. Tak adalah orang kata yalah setiap research ada limitation kan. So saturated tu cukup lah kita kata macam itulah. Bukan kata boleh lagi ni, tak boleh lah ada limitation kan. Jadi selebih yang seeloknya macam untuk interview orang dalam kualitatif ni berapa ni doktor? Dia kalau tanya saya lah, katakan tadi bila kita semak-semak ada 6 jenis. Ada 6 jenis lah. Maksudnya minimum kan you nak interview seorang ada 6. Okey. Tapi lepas you interview seorang, katalah dia snowballkan seorang lagi. Katalah 6 kali 2, 12. Oh, dah 12 dah kan. Kalau kena dalam 12 tu ada juga yang kena kali 3. Dia akan bertambah lah. Jadi kalau tanya saya tidak ada satu specific numbers lah. Tapi kalau saya nak nasihatkan you lah, kalau dah lebih 40 tu, panjang cerita you punya analisis nanti. Kan? Maksudnya dia numbers tu akan memberi kesan kepada kita nak buat transcribe bila kita nak analisis nanti. Ambil masa lah kat situ. Okey. Jadi sebenarnya numbers pun sebenarnya tak perlu ramai. Kalau kata 12 tu cukup dah. Tengok 12 pula you punya soalan macam mana. Jadi masa kita nak terangkan tu nanti yang macam 6 jenis tu, satu pada jenis ni, 2 pada jenis ni, macam tu lah. Ya. Kadang-kadang last kali you boleh discuss. Sebenarnya you kata in the end sebenarnya jenis tidak memainkan peranan. Sama je. Bujang ke kahwin ke sama je. Jadi kita yang kita kena bincang nanti. Bukan kita andaikan sekarang. Jadi kalau tanya saya mungkin kalau paling banyak pun mungkin 6 kali 3 kot, 18 gitulah lebih kurang. Kalau you betul-betul yang cari yang kualiti lah. Yang kualiti lah. Jangan main cukup je. Jangan main cukup kan. Mungkin tak tahu you pergi mana-mana kaunselor yang bagus kat Malaysia ni, mungkin dia boleh startkan pilih siapa yang pertama tu. So, sebab kita ni yang paling penting sekarang nak pilih yang pertama tu. Tapi kalau macam kalau kita ada kawan kita ke saudara mara kita, boleh ke atau itu macam bias ke? Itu statement yang macam tak apa nak kita kalau boleh, kalau ada betul-betul kalau betul-betul dapat directory lah. Directory. Mana-mana pokok lah, ada mana-mana kaunselor ke yang ada directory tu, at least yalah. Tapi yang tu itu kena masuk dalam etik sikit tau. Ya betul. Sebab nak pakai data klien. Kadang-kadang dia orang tak nak share because of data klien. Jadi kalau katalah you pergi hospital tak dapat kaunselor, tak boleh bagi apa semua, kita kena cuba ikhtiar lain lah. Mungkin kena start dengan kawan ke dan sebagainya lah. Tapi bila kita kawan pun kita memang kena jelaskan lah, this is our friend ke macam tu ya doktor. Yalah. Tapi itulah kena jaga juga dia punya hak partisipan tu kan. Apa dia punya dia kena cover juga. Cuba dia tengok from your readings. So pembacaan dia mungkin selama ni baca kita lebih ke arah yang bab 1, bab 2 kan. Ya betul. So you tak baca ke arah data collection. So bila once you baca data collection, you akan dapat banyak idea lah. Okey. Okey doktor. Faham lah. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, next. Present. Zakiah. Nanti Izzatul Hanim dengan Jahari pun nak present kan. Nanti standby lah. Lepas Zakiah nanti Izzatul Hanim dengan Jahari boleh present. Saya nasihatkan Izzatul Hanim dengan Jahari letaklah nama nombor 12 dengan nombor 13 tu. Okay, doktor dah boleh start doktor? Boleh silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor dan rakan-rakan. Sekejap ya doktor, ada masalah sikit. Apa, pelan-pelan.
Doktor, saya Zakia binti Muhammad Yusof. Sekarang baru SEM 1 Mod B, Sarjana Pendidikan Sains Sukan. Untuk proposal saya punya kajian penyelidikan adalah intervensi aktiviti renang terhadap perkembangan kanak-kanak autism. Sebenarnya saya pilih bidang ini sebab dalam sains sukan dia ada banyak bidang. Saya ambil physical activities lah. Jadi physical activities saya kecilkan lagi, saya hanya ambil aktiviti renang dan saya nak kaitkan kesan dia terhadap perkembangan bagi kanak-kanak autism. Jadi sebab saya baru SEM 1 doktor, jadi dari segi penulisan memang saya belum tulis banyak. Saya cuma kongsikan di sini alignment yang doktor kongsikan tu lah. Okey, yang pertama dari segi research backgroundnya, saya terangkan berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan autism. Isu di mana kanak-kanak autism ini adalah kanak-kanak yang kita tahu mempunyai spektrum dalam kumpulan tingkah laku yang unik, gangguan dari segi efektif, linguistik, kognitif dan komunikasi, di mana Kenner menyifatkan kanak-kanak autism sebagai individu yang suka menjerdiri dan terasing. Jadi problem statement yang saya keluarkan ialah memang kanak-kanak autism ini lambat bertutur berbanding dengan rakan sebaya, di mana perkembangan kanak-kanak autism adalah berbeza. Sebab kanak-kanak autism ni pun ada beberapa tahap. Dia ada tahap rendah, ada tahap tinggi. Namun begitu, antara ciri-ciri perkembangan komunikasi kanak-kanak autism ialah tidak boleh bertutur, hanya mengeluarkan bunyi sahaja seperti bunyi vokal ataupun menjerit. Ada juga yang mampu bertutur tetapi tidak difahami. Dia diistilahkan sebagai jargon lah. Okay, jadi saya punya research objektif. Research objektif saya ni satu, tapi problem statement dia ada 3, research question pun 3. Saya kaitkan lah research objektif yang pertama ni dengan 3 research question dengan problem statement lah. Okay, jadi isu yang kedua adalah berkaitan dengan kemahiran sosial, di mana kita kanak-kanak ni kemahiran sosial ni sangat penting tetapi di kalangan kanak-kanak autism, kemahiran sosial adalah ciri-ciri yang defisit bagi kanak-kanak autism. Jadi kanak-kanak autism memang mengalami masalah dalam kemahiran sosial. Isu yang ketiga dari sudut emosi, dari sudut emosi pun sama. Autism adalah individu yang tergolong dalam neurodevelopmental disorder yang mengalami kecacatan dalam aspek sistem saraf dan otak yang menjadikan kanak-kanak autism ni selalu kita nampak menyendiri. Tingkah laku, emosi dan pertuturan dia memang mengalami masalah. Okay, terdapat pelbagai kaedah yang dicadangkan dalam kajian-kajian terdahulu, termasuklah terapi Al-Quran, terapi renang dan sebagainya. Jadi kemahiran mengurus emosi ini merupakan satu kemampuan yang perlu ada pada diri setiap individu. Namun begitu, kanak-kanak autism ini kurang dari sudut mengawal emosi, tidak mengenal pasti emosi mereka sendiri, malah mereka sukar mengawal emosi. Jadi objektif untuk ketiga-tiga problem statement tadi ialah untuk menentukan tahap kemahiran komunikasi, kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak autism sebelum dan selepas mengikuti intervensi aktiviti renang. Untuk menjawab 3 persoalan kajian, iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap kemahiran komunikasi kanak-kanak autism sebelum dan selepas intervensi, adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap kemahiran sosial, dan juga adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap emosi kanak-kanak autism sebelum dan selepas intervensi aktiviti renang. Hipotesis ini sebab kita buat dari sudut eksperimental saya akan bandingkan kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan, iaitu kumpulan rawatan yang mengikuti aktiviti renang dan kumpulan kawalan ialah yang mengikuti aktiviti fizikal di dalam kelas mengikut KSSR PK sebab kanak-kanak autism ni dia termasuk dalam masalah pembelajaran kalau di sekolah. Jadi di dalam KSSR PK terdapat komponen bidang sosial, riadah dan kreativiti. Cuma dia dimasukkan dalam pendidikan jasmani lah. Maknanya kanak-kanak autism ni dalam KSSR PK ada terlibat dalam sudut sukan, physical activities. Cuma untuk kumpulan rawatan, saya tambah lagi dengan aktiviti renang. Jadi kita nak tengok hipotesis dia, adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara 2 kumpulan ini ataupun adakah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 2 kumpulan kawalan ini.
Okay, objektif yang kedua adalah untuk menghuraikan kesan modul program kejurulatihan intervensi aktiviti renang terhadap perkembangan kanak-kanak autism. Kenapa saya nak huraikan berkenaan dengan program ini? Okey, dah banyak kajian berkaitan dengan kepentingan aktiviti renang, kesan, kebaikan, benefit kan, impak aktiviti renang terhadap perkembangan kanak-kanak autism, tetapi tak banyak pusat renang yang menawarkan aktiviti renang ini terhadap kanak-kanak autism kerana kurang pengetahuan bagaimana nak memahami kanak-kanak autism tu, bagaimana nak melatih kanak-kanak autism itu, sebab kanak-kanak autism ni tak sama macam kita nak melatih kanak-kanak yang lain kan. Jadi sekiranya modul intervensi ini memang sesuai untuk dilaksanakan di pusat renang kan, jadi kita boleh ketengahkan modul ni kepada pusat-pusat renang yang lain untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak autism supaya kanak-kanak autism ini mempunyai peluang yang sama macam kanak-kanak lain lah. Okay, ini kerana aktiviti renang ini adalah sesuatu yang memang mampu menyumbang kepada pengembangan kanak-kanak autism. Dah banyak kajian penyelidikan yang sebelum ini yang melaporkan manfaat aktiviti renang ataupun terapi akuatik, ada yang panggil terapi air terhadap kanak-kanak autism. Biasanya selepas intervensi selama beberapa minggu akan terdapat perubahan dalam beberapa aspek. Namun begitu, kebanyakan kajian dia tengok dari sudut flexibility, ketangkasan, dari sudut keseimbangan dan juga kuasa-kuasa yang melibatkan parameter kecergasan ya doktor. Cuma yang saya nak lebih fokus kepada kesan lain, iaitu kesan terhadap komunikasi sosial, kemahiran komunikasi sosial dan juga emosi. Okay, yang itu berkenaan dengan alignment saya kira doktor antara research background, problem statement, research objective, research question dan juga hipotesis. Okay, bagi bab 2, literature review, doktor saya memang belum buat banyak doktor. So, untuk literature review ni saya cuma kongsikan nampak tak ya? Ada meta analisis berkenaan dengan kajian-kajian yang lepas. Tak ada. Tak ada kejap saya share balik. Sorry, sekejap Okey, saya share berkenaan dengan meta analisis. Kenapa tak keluar? Tak keluar lagi Belum. Keluar alignment. Keluar alignment ya. Okey, sorry. You kena stop share, you share balik. Oh, stop share dulu ya. New share. Okay, share. Stop share. Share. Manalah pula ni. Tak jumpa lah pula. Kajian literature. Oh ni dia. Okey. Meta analisis. Okey, ni antara kajian terdahulu yang saya cuba compactkanlah dalam jadual kita. Antara kajian terdahulu kita tengok beberapa impak aktiviti fizikal terhadap kanak-kanak ADHD. Antaranya ada yang
kaji berkenaan dengan berenang, ada yang kaji dengan kata, ada yang kaji berkenaan dengan karate, yang mana semuanya main finding dia memberi keputusan terhadap ada yang terhadap behavioral and cognitive, ada fokus kepada motor skills and fitness. Yang kata ni stereotypic behavior, karate improve the communication. Ada yang berenang juga, examine effectiveness of a group aquatic exercise program and fitness. Yang ni dia tengok kepada endurance, cardiorespiratory and endurance or mobility. Ada juga yang kaji berkenaan dengan weight bearing, exercise, yoga. Dan dalam kajian ni banyak juga yang berkenaan dengan renang. Ada bicycle. Cuma dapatan kajiannya doktor lebih kepada motor skill, yang kepada communication skills, behavior, social skills dengan emosi tu kurang. Jadi sebab tu saya nak buat kajian yang mendalam berkenaan dengan kesan aktiviti renang tersebut terhadap kanak-kanak autism dari tiga aspek tersebut lah. Okay, so daripada situ kajian literature saya pun saya belum buat lagi doktor, saya cuma pecahkan kepada beberapa bahagian sahaja yang saya akan cuba definisikan dekat sini. Okay, dalam literature review saya akan fokuskan kepada autism itu, iaitu definisi kanak-kanak autism, ciri-ciri, kemahiran motor, kemahiran komunikasi, kemahiran sosial, emosi kanak-kanak autism dan juga intervensi dan rawatan untuk kanak-kanak autism. Saya masukkan juga aktiviti fizikal sebab kebanyakan kajian tadi banyak juga tentang aktiviti fizikal lain yang memberi kesan kepada kanak-kanak autism. Dan yang terakhir itu saya masukkan aktiviti renang, definisi kebaikan dan juga kaitan untuk aktiviti renang terhadap kanak-kanak autism. Termasuk juga cabaran bagaimana nak melaksanakan aktiviti renang tersebut terhadap kanak-kanak autism. Dan intervensi spesifik aktiviti renang terhadap kanak-kanak autism. Yang ni modul yang saya gunakan tu yang saya akan jelaskan dalam literature review. Kerangka konseptual belum saya buat lagi doktor. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan di sini. Minta penambahbaikan daripada doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih Zakia Yusof. Saya itulah dekat Facebook saya ada seorang tu, dia selalu lalu kat depan wall saya. So tak tahulah ni orang yang sama ke ataupun kawan dia ke dan sebagainya. So Zakia Yusof ada kaitan ke dengan Arda dekat Facebook tu bukan Ada tu dia sama sport science doktor. Sama sebab dia banyak cerita kes anak dia kan. Anak dia pun dia renang dia pun banyak juga. kongsi share. Dia Dia banyak kongsi share dengan saya juga. Jadi saya itulah bila dia selalu sangat dia post kat Facebook tu, jadi macam kita pun terbaca juga benda menarik kan. Dia selalu cerita hal anak dia, macam mana anak dia kuat. So kalau tanya saya, benda yang sama jugalah apa yang you terapkan ni, komunikasi sosial dan emosi. Okey, jadi soalan pertama saya, dari sudut teoretikal, komunikasi sosial dan emosi tu ada tak you jumpa satu teori yang cover tiga-tiga aspek ni? Saya tengok je doktor yang tadi saya ada jumpa. Dia kata dia ada overlap lah antara social communication dengan development communication semua tu. Baron, Cohen and Bolton. Sebab tadi bila you tunjuk meta, you kata banyak kajian yang lebih kepada komunikasi kan? Komunikasi. Ada juga. Komunikasi maupun sosial. Tetapi kat situ juga you dah temu dah research gap sebenarnya bahawa terlalu sukar untuk cari dalam satu kajian melaporkan ketiga-tiga, komunikasi, sosial dan emosi kan? You punya. Ya betul doktor. Jadi kita kalau nak explore tiga benda ni yang maksudnya orang lain tak explore, kita kena mulakan ni sebenarnya sebelum you gerak jauh ni, you kena cari orang kata ilmu asas dengan konsep
macam mana you temukan tiga ni? Macam mana you nak jadikan tiga ni sebagai asas kajian? Dengan adanya Macam mana saya nak gabungkan dia lah doktor kan? Mungkin you kena cari apakah kalau ada satu teori, ada tak satu teori yang boleh cover tiga-tiga ni, ataupun memang kena pakai lebih daripada satu teori lah sebab nak support ketiga-tiga ni. Ya mungkin kalau setakat ni saya belum jumpa lagi teori tu, mungkin terpaksa guna teori gabungan. Ataupun jelah kena sebab mungkin ada satu teori tu mungkin gabung komunikasi dengan sosial je kan. Ya betul. Jadi mungkin emosi kena dapatkan satu lain dan sebagainya. Tak apalah, maksudnya gabungkan dua teori tapi you ada justifikasi lah untuk dua teori tu. Okey, saya tadi tertinggal nak tengok you punya objektif. Saya mula-mula saya tak perasan. Lalu saya tengok objektif yang bawah tu modul kan. Modul. Cuba boleh tak tunjuk yang template tu balik. Okey, alang-alang sementara nak buka template tu nanti dah padam. Saya nampak outline dalam bab 2 tu. Saya rasa ada bahagian yang slow in kot. Dia tak payah nak jadikan yang tadi you cakap tadi apa? Physical tu. Ya. Physical tu dalam tak payah bukan tak payah. Sekejap, cuba buka sekejap yang bahagian tu. Last page tu. Untuk outline bab 2. Outline. Share screen. Outline bab 2, okey. Jadi ada 2.1, 2.2. Sekejap. Okey. 2.1, 2.2, okey. Dekat 2.2 tu. Itu 2 kali 2.2 tu. Atas dah autism 2.2, bawah aktiviti fizikal pun 2.2. Salah. Salah nak beri. Okay. Saya rasa kat sini untuk aktiviti fizikal sebab kita dalam sepanjang saya tengok you punya penerangan tadi, you cerita berkaitan 3 perkara tu, komunikasi, sosial dan emosi dan juga renang tu sendiri. Okey. Kalau tanya saya, kita boleh kurangkan dekat aktiviti fizikal, definisi aktiviti fizikal tu. Mungkin kita boleh cerita dalam aktiviti renang. Atau maksudnya dalam aktiviti renang, dalam tu kita ceritalah ada fizikal dalam renang ke apa. Jadi sebab kalau tengok 2.2 dengan 2.3 kan, dalam ni lah. Aktiviti fizikal, aktiviti renang. Definisi aktiviti fizikal, definisi aktiviti renang. Jadi you boleh ceritakan aktiviti fizikal tu dalam aktiviti renang. Okey, saya kena masukkan lah ya. Dia macam tu lah. Jadi macam tu lah. Maksudnya dari aktiviti renang ada 2.31 contohnya lah apa. Jadi saya rasa lebih kita tak ada lawan. Saya tahu benda tu you nak cerita ada je aktiviti fizikal lain kan. Ya betul. Cuma nanti dalam literature pun kita nampak dia ada lain sebenarnya renang tak nanti. Kalau boleh saya nak step forward. Kaitkan dalam aktiviti renang tu. Sekali kat dalam tu. Sebenarnya dalam cerita renang tu sebelum kita nak zoom ke renang kita ceritalah. Renang ni ada melibatkan aktiviti fizikal. Beberapa sukan lain juga melibatkan fizikal antaranya. Namun dalam renang, jadi sekali jalan je. Okey, baik doktor. Jadi apa yang you plan nak cerita dalam 2.21, 2.22 tu ada. Tapi kita dah masukkan terus dalam renang. Biar orang tengok kita punya TOC ni memang kita zoom tu renang je lah. Okey. Tu dekat sini lah. Lepas tu saya nak tengok you punya tadi tu, apa alignment tu yang untuk saya nak tengok balik combination semua objektif tu. Terlepas pandang pula yang pasal modul tu. Last sekali ni doktor. Bukan yang last sebelum tu. Sebab yang last tadi tu dia tanda bagaimana pelaksanaan modul. Mungkin you ada cerita macam mana nak ni. Atas dia. Atas dia dah emosi. Kemarin mengurus emosi kan. Atas dia lagi. Saya nak tengok. Nombor 2. Lagi terus komunikasi dengan sosial. Okey, nombor 1 ni lah kita begini Nombor 1 menentukan tahap kemahiran komunikasi. Ini tak apalah, memang you buat intervensi kan sebelum dan selepas. Okey, nombor 1 clear. Nombor 2, objektif nombor 2. Nombor 2 modul tadi lah doktor. Pergi nombor 2 tadi. Yang ni nombor 2. Terus menguraikan kesan modul program. Mana dapat modul program tu? Dah ada ke modul program tu? Modul tu saya guna yang sedang dilaksanakan di sebuah pusat renang. Dah berapa lama dah modul tu?
Dia kalau 2 tahun. Oh, kalau ikutkan itu antara modul yang ada sekarang ni lah. Yang sebab sebenarnya tak banyak pusat renang yang buat untuk kanak-kanak autism. Yang saya nampak yang di KL tu ada 4 ke 5. Di Pulau Pinang ada 1. Jadi saya pilih satu tu Aqua Muslim punya modul. That is the research lah. I got another 2 more journals to come out. Is it okay or not if I do on care, on senior care? Okey. Okey Zakia. Okey. Okey, saya nak komen yang ni. Saya cuba nak ada 2 objektif utama lah kan. Saya nak dapatkan macam continuity. Saya cuba nak nampak. Tadi nak tengok yang tadi untuk menentukan perbezaan kan. Ya betul. Perbezaan antara sebelum dan selepas intervensi. Lepas tu yang kat sini tengok pula pada lompat kepada modul. Kesan modul. Kesan modul tu, tapi yang nombor 1 tadi tak ada kaitan dengan modul ya? Ke kaitan dengan modul juga? Kaitan dengan modul tu juga. Oh, jadi nombor 1 dan nombor 2 guna modul yang sama lah? Guna modul yang sama. Cuma bezanya yang kat sini tengok kejurulatihan pula. Dari segi kejurulatihan tu lah. Maksudnya bagaimana pelaksanaan dia nak dijalankan. Saya pun sebenarnya macam ni doktor, saya punya objektif sebenarnya 1 je asalnya tu, tapi saya tengok takkan 1 je tu, saya tambah yang kedua tu, jadi yang kedua tu memang saya pun masih kabur lagi. Tak, saya tak kisah nak study 2, 3, saya cuma nak nampak line dia. Nombor 1 dah tengok yang ni, nombor 2 dah tengok tu, yang tu saya tanya balik tu. Macam mana saya nak nampak, yelah di akhir nanti satu tesis kita nak pastikan bahawa objektif nombor 1 dan nombor 2 tu adalah penceritaan kesinambungan dia kan. Yang tu je. Buat masa ni saya rasa okey lah. Tapi nanti you fikirkan adakah dia bersesuaian, sebab mungkin banyak you punya problem statement dan you punya isu background ni memihak untuk yang objektif nombor 1. Betul, sebabnya dia sebenarnya satu benda yang sama je doktor, cuma saya ubah dia punya. Dia kalau orang tanya apa keyword yang besar membezakan atas dengan bawah? Kalau ikutkan memang tak ada doktor, dia sebenarnya benda yang serupa je. Apalah nanti buat masa ni, sekarang ni memang baru SEM 1 ke macam mana? Baru SEM 1 kan? Baru SEM 1 doktor. Cuba nanti kita tengok mana-mana tesis yang ada buat intervensi. Cuba kita tengok dia punya objektif, macam mana dia keluarkan objektif. Walaupun tajuk lain pun tak kisah kan? Bukan renang ke, bukan pun tak apa. Cuba kita tengok dia orang menghasilkan masa dekat intervensi apa lagi yang dia boleh buat. Okey. Kalau tanya saya pun yang atas tadi pun, kalau you satu objektif pun cukup dah sebenarnya kan. Cuma kita besarkan research situation dan objektif. Kalau tanya saya, kalau saya lah diberi pilihan, saya kekal dekat satu objektif, tapi hipotesis saya besarkan. Banyak akan jadi hipotesis. Okey, maksudnya boleh saya kekalkan satu objektif tapi saya luaskan lagi dari hipotesis. Mungkin kita boleh main sektor demografi ke. Okey. Demografi dia kan. Kalau contoh kan yang autism ni pun ada yang background dia macam-macam kan. Ada berbagai jenis autism. Kan dari segi mungkin dari segi umur, dari segi jantina, mungkin lokasi kan. Okey. Saya rasa boleh besar-besarkan macam itulah. Mungkin kalau dalam analisis nanti bolehlah kita buat covariate dengan guna ANCOVA ke MANCOVA ke kan. Lebih kurang lah. Tapi itulah saya risau juga kalau dekat Malaysia ni satu objektif. Tapi you buat master kan? Saya baru master doktor. Master 1 pun cukup lah saya rasa. Kalau macam tu buat 1 je lah doktor. Satu. Saya risau. Saya cuma rasa takut satu objektif je ke macam tu. Tak, ataupun sini. Saya tahu sebenarnya you boleh createkan another objektif. Ambil daripada hipotesis yang ada tu, jadikan macam alah dia ikutkan nak sangatkan 2 objektif, kita create je 2 objektif tapi benda yang sama dalam hipotesis. Okey. Jadi macam tu. Kan ada orang buat 4 hipotesis 4 objektif. Kan? Betul. Dia mengada-ngadakan nak sangat banyak objektif, kita create je banyak objektif padahal benda sama je. Ada orang buat tak nak sangat doktor, kalau boleh satu tu dikekalkan dah okey untuk master, saya akan kekalkan dengan 1 je lah doktor. Saya okey 1. Cuma itulah sahabat-sahabat saya pun kadang-kadang ni bila tengok student pakai 1 objektif dia kata bukan level postgrad dia kata.
Tapi kalau saya supervisornya on je, okey je. Ni pun saya dah ke supervisor dengan lecturer GRE dulu pun dia cakap satu cukup dah sebenarnya. Okey. Bukan apa lah, bukan nak menghalang yang buat nombor 2, cuma saya tak nampak satu perbezaan yang besar antara objektif nombor 1 dengan nombor 2. Baik, kalau kata menguraikan kesan modul, dia gunakan kualitatif tak apa. Contohlah kan, dia gunakan kualitatif, dia nampak lain. Tapi kalau digunakan jadi kena ada buat mixed method lah pula. Itulah. Kalau kata guna kuantitatif tak nampak terlalu berbeza lah. Objektif 1 dengan nombor 2. Okey, literature review mungkin nak komen sikit lah secara umum ya. Mungkin you mencerita benda yang original, maksudnya yang asas. So yang asas, sumber-sumber yang asas tu you baca daripada originality. Tapi sumber tu agak lama, jadi you kena cari perbincangan kajian-kajian yang baru 2020 ke 19, 18, 17, 16, 15 tu kena masukkan lah. Sebab you baca direct source, maksudnya baca orang pertama yang buat kajian tu. Jadi kemungkinan besar dah ada lah kajian-kajian pelapis, maksudnya kajian-kajian follower dia. So mungkin ada tahun 2020, 19, 18, 17, 16. So Zakiah kena tambah yang tu lah Zakiah. Sebab saya tengok dekat citation agak lama sikap. Lama, 2015 ke bawah kebanyakannya. Yang ke atas saya belum jumpa lagi. Guna macam saya ajar semalam tu, gunakan Google Scholar tu. Contoh yang citation you tadi tu, yang 2010, 2015, type tajuk dia, masukkan dalam Google Scholar. Kemudian nanti you klik related article ataupun citation, nanti akan temu artikel 2020. Okey. Try explore macam tu. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih sama Zakiah. Kita ada lagi nak present tu kan. Seorang, lepas tu ada plus lagi 2 orang nak present. Jom kita sambung. Siapa nak present boleh teruskan. Izzatul Hanim. Izzatul Hanim nak present. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hanim boleh teruskan. Doktor, saya kena sediakan plan B. Semalam saya bincang dengan supervisor. Sebab COVID ni mungkin eksperimen saya tu tak boleh dijalankan. So, malam tadi hasilnya keluarlah macam ni. So, tolong tengokkan saya buat tajuk. Masih lagi bahan yang sama tapi tukar sikitlah tajuk dia. Tajuk kesediaan guru sejarah melaksanakan amalan kolaboratif dalam PDP. Amalan kolaboratif ni saya nak fokuskan kepada lesson study je. Macam yang sebelum ni saya buat untuk fasa eksperimen tu. Lepas tu tujuan dia, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru sejarah dari segi pengetahuan, kemahiran dan juga sikap untuk melaksanakan amalan kolaboratif dalam proses PDP di sekolah menengah di seluruh negeri. Saya belum dapat lagi. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji tahap kesediaan guru sejarah dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap berdasarkan pengalaman mengajar guru. Objektif kajian mengenal pasti tahap kesediaan sejarah dari aspek yang pertama pengetahuan, yang kedua kemahiran, yang ketiga sikap, lepas tu yang keempat berdasarkan pengalaman guru. Kemudian teori saya dah memang ada lah, teori konstruktivisme, model pengajaran kolaboratif, model pengajaran Slavin, lesser dengan model putaran kajian pembelajaran ni yang memang lesson study punya. Sampel kajian, so sampel saya akan ambil, nanti saya kena dapatkan lah dulu negeri mana yang saya nak kena buat dan berapa populasi semua guru sejarah sekolah menengah di negeri tersebut, dan saya akan dapatkanlah jumlah sampel daripada populasi tersebut. Kemudian skop kajian, kajian ni hanya melibatkan pelajar sekolah menengah di negeri act sahaja, oleh itu dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada pelajar di seluruh Malaysia.
Okey, kaedah kajian, reka bentuk kuantitatif, kaedah tinjauan, teknik persampilan rawak berrata. Lepas tu alat kajian, saya akan gunakan soal selidik. Okey, item, instrumen tu saya dah jumpa item yang daripada kajian inilah Dr. Siva Sangka dan Dr. Issa menggunakan skala 7 point yang merupakan skala jenis interval. Okay, yang ni je yang FB saya nak tengok, Doktor. Nak tengok dulu plan B saya. Okay, terima kasih. Okay, cepat present. Okay, tak apa, kita buka yang depan-depan sekali. Kita memang topik dia memang nak tengok kesediaan. Ya. Perlu tak saya bubuh tahap kesediaan, Doktor? Nanti dulu, biar kesediaan dulu. Okey. Kesediaan dulu pun dah okey dah. Kesediaan guru sejarah melaksanakan amalan kolaboratif. Okey. Keyword kat sini adalah amalan lah. Amalan kolaboratif dalam proses pengajaran. Okey. Ya. Macam you cakap tadi, kalau sebut pasal amalan kolaboratif, ada 4 ni kan? Ya. You nak lesson study saja ya? Ya. Ada dia punya justifikasi dah? Belum. Sebabnya macam ni, Doktor. Sebab saya dah cari semua bahan untuk literature review bab 2 tu. 1, 2, 3 saya dah buat. Lepas tu bab 3 tu dah memang nanti kalau kena buat yang ni, saya burn lah bab 3 yang sebelum ni. Okey. Tak naklah hilang yang lesson study bab 2 tu, Doktor. Tak ada, maksud saya mesti orang akan tanya. Contohlah, kalau you tak letak slide ni, orang tak tanya. Bila you letak slide ni, ada 4 amalan kolaboratif. Ada 4 peer coaching, sharing dengan kritik. So orang tanya kenapa buat lesson study. Saya rasa siapa-siapa pun akan tanya hal yang sama kalau dia lihat slide ni. Jadi kita kena ada justifikasi dah. Kenapa kita nak study pasal amalan kolaboratif. Sebab kalau tengok tajuk, memang keyword dia amalan kolaboratif. Kan? Melaksanakan amalan kolaboratif. Kalau kata melaksanakan lesson study, itu lain. Dia dah, kita nampak dia nak pergi pada lesson study. Tapi kalau melaksanakan amalan kolaboratif, you pula letak slide tadi tu ada 4, jadi kita akan tanyalah kenapa tak study lagi 3. Jadi itu yang saya tanya, ada tak justifikasi kenapa nak study lesson study saja. You kena standby lah jawapan nanti kalau ditanya kenapa fokus pada lesson study je. Tak salah nak fokus pada satu, tapi orang akan tanya kenapa. Okay. Nanti you prepare lah lesson study, kenapa lesson study tu. Biasanya jawapan itu akan ada dekat research background dengan problem statement lah. Kenapa you pilih lesson study biasanya. Okay, kita tengok you punya next slide. Dekat ni tujuan lebih kurang macam objektif lah Kita panggil objektif umum kan, objektif umum. So kajian ni bertujuan untuk mengenal pasti tahap. Okay, kat sini tengok kesediaan guru. Okay, saya banyak tau, banyak yang saya jumpa pelajar-pelajar memang akan ambil 3 ni. Pengetahuan, kemahiran dan sikap. Sebenarnya pengetahuan, kemahiran dan sikap ni dia ada satu teori khusus ke untuk ceritakan 3 perkara ni? Tak ada pula teori, Doktor. Tapi semua kajian yang saya baca sebelum ni, kajian tinjauan ni semua kaji tentang 3 perkara ni. Pengetahuan, jadi tadi tak saya tahu. Saya pun lihat benda yang sama. Tapi itulah persoalan yang saya tanya. Mana datang pengetahuan, kemahiran, sikap ni? Ni ke kognitif? Dia ni ke namanya konstruktism? Jadi pengetahuan, kemahiran, sikap ni siapa nama mak dia? Jadi saya rasa saya pernah nampak, tapi saya dah lupa sebab bukan bidang saya kan. Tapi saya nampak pengetahuan, kemahiran dan sikap ni dia ada ibu dia. Bila sebut ibu je kita tahu 3 ni lah. Macam tu lah. Nanti you tengoklah kalau kawan-kawan yang jumpa artikel-artikel yang buat tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap ni, cuba you tengok apa asas yang dipegang sampai dia boleh gunakan 3 ni. Okey. Ini nak tengok kompetensi dia ke? Bukan dia punya asas dia kompetensi ke? Kompetensi ialah kompetensi dia jadi luas, kompetensi boleh jadi lain lagi. Pengetahuan, kemahiran, sikap boleh lain-lain lagi. Tapi mungkin macam cakap tadi kompetensi, mungkin ada satu kompetensi apa? Asas kompetensi ke mungkin ada nama lain yang sebut je perkataan tu kita tahu 3 perkara ni. Kalau tahu saya kompetensi tu luas, ada banyak lagi kompetensi.
Ataupun contoh cakap kompetensi merujuk Fazli 2016. Dia dalam Fazli 2016 tu sebut kompetensi ada 3 ni. Jadi kita ambil lah, mungkin namanya kompetensi guru kan. Tapi setahu saya kalau kompetensi guru lebih daripada 3 ni, ada lain-lain lagi lah. Tu contoh lah, tu contoh. Kajian nak buat seluruh negeri, Negeri belum pilih lagi doktor. seluruh negeri tu macam satu Malaysia lah kan? Bukan. Maksudnya saya akan masukkanlah kat sini macam Selangor ke. Satu negeri je kan? Satu je. Sekolah menengah di negeri, bukan seluruh negeri. Alah. Kalau seluruh negeri ni satu Malaysia lah. Silap. Mungkin di negeri lah. Satu negeri je lah you nak kaji kan. Nanti kena decide lah. Dia berdasarkan kajian you nanti. Tapi kajian you bersifat umum. Kita pun tak tahu nak pilih negeri mana kan. Tapi ada tak you nak kawal apa-apa kat sini? Pendalaman ke? Saya panik ni doktor. Apa dia? Panik rasa bila nak kena ubah. Ubah Saya tak dengar tadi depan-depan tadi. You kena ubah apa sebenarnya? Kan minggu lepas saya bentang kuasai eksperimen doktor. Betul. Lupa dah saya. Oh, you dah bentang lah itu kan. Lepas tu dia tak nak kuasai eksperimen sebab ni, COVID ni. Tak boleh. Saya memang kena pergi sekolah. Lepas tu kena tengok dekat kelas. Lepas tu kena ada 2-3 gabungan guru. Jadi tak boleh lah nak eksperimen tu. Bahaya. Tapi sekarang nak buat survey biasa je? Ya. Apa keyword dia? Kalau survey biasa nak tengok semua pun tak ada masalah tau. Tak, kalau tanya saya lah, ada tak soalan saya kita patah balik. Saya tahu you ada masalah dekat literature review, betul tak? Ya. Saya tahu ada masalah kekangan kat literature review. Tapi kalau survey, kalau you sebut amalan kolaboratif, mesti orang dah terbayangkan keempat-empat tu kan. Contohlah keempat-empat tu. Ada ke kalau kita tengok yang kajian-kajian survey ni, bukan cerita literature review kan, just nak tanya je. Kalau yang sedia ada sekarang ni, kalau kita boleh adopt soal sidik, ada tak yang cover 4-4? Tak ada. Tak ada Kalau dalam kajian-kajian lepas pun dalam kuantitatif guna survey, dia tengok satu je ke tengok dua ke macam mana? Satu dia lesson study ataupun peer coaching. Kalau nak selamat sebenarnya you kat tajuk tu cakap siap-siap kot. Lesson study keamalan kolaboratif. Senang, straightforward. Boleh lah doktor. Bincang dengan supervisor tak payah kita ni kan. Orang tengok lesson study je. Kita siap-siap pun lesson study dalam tu. Amalan kolaboratif, lesson study. Terus siap-siap kan. Okay, tunjuk bawah tadi. You punya objektif. Ini objektif dah berubah lah objektif ni cerita dia kan. Ubah lah doktor. Tapi kalau tengok semua tengok tahap. Rasa macam aras rendah sebenarnya. Yang pertama kena pasti kesediaan guru, aspek pengetahuan, lepas tu kemahiran, kemudian sikap, kemudian pasti tak kesediaan guru, aspek pengetahuan, nak melaksanakan alam kolaborasi dalam PGBC. Okay, bila you nak buat hari tu you buat kuasai eksperimen. So sekarang dia nak convert jadi survey. You kena ada IB dan DB lah saya rasa. You kena createkan IB dan DB. Kalau katakan dari segi aspek pengetahuan, so dia dapat apa? Yang ni test kat guru ke pelajar? Guru. Akan meningkatkan, biasa kalau guru, biasa orang kaji pakai apa? Tengok dia punya pencapaian ke? Tengok kepada dekat dalam soal selidik yang sebelum ni yang lecturer tu guna, dia dah ada soalan-soalan dia. Dia guna soal selidik doktor. Ada IBDB tak dia? Dia buat kesediaan guna dia buatkan doktor semua kaedah-kaedah yang ada dalam PDP sejarah tu. Dia buat satu. Macam nilai you buat sekarang ni satu-satu dah ni? Ya. Tak, saya mungkin nanti kalau kata, sebab kalau yang itu guna kuasai, okey dah, tak ada masalah kuasai. So bila nak buat survey ni, saya rasa saya tak ada masalah sebenarnya. Tapi untuk objektif nombor 1, 2, 3 tu simple je. Sebab just nak tengok kena pasti tahap. Tak ada hipotesis pun saya silap. Ada hipotesis tak nombor 1, 2, 3? Saya tak ada je. Jadi bila tak ada hipotesis tu nampak macam longgar sikit lah kita punya. Sebab ni PhD kan? Taklah master tu. Oh master ke? Sorry saya ingat PhD. Kalau master boleh dipertimbangkan lah.
dalam keadaan-keadaan COVID-19 ni. Samalah macam student-student saya, kalau moksi semua saya on je dalam keadaan-keadaan sekarang ni kan. Okey, cuma nak tahu yang beza 1, 2, 3 saya clear. Yang nombor 4 tu, mengenal pasti tahap kesediaan guru sejarah. Dari segi aspek ni gabung tiga lah. Pengetahuan, kemahiran dan sikap melaksanakan alamat kualiti PDPC berdasarkan pengalaman guru. Cuma ada tambahan pengalaman guru kan. Yang ni mungkin yang ni kan saya baru buat malam tadi kan. Mungkin nanti lepas saya jumpa artikel-artikel lain mungkin saya boleh tambah lagi item belakang doktor berdasarkan pengalaman guru ataupun apa lagi lah. Apa lagi lah beberapa. Tapi sebab you gunakan soal sidik, apa-apa saja yang you nak tambah pastikan ada nanti soalan dan item je. Jangan kita tambah nak gunakan berdasarkan pengalaman, kita nak kawal apa, nak tanya tahun ke, tahun berimat kan, contohnya berdasarkan pengalaman guru, maksudnya guru nobis kan, macam tu 1 hingga 5 tahun, 6 hingga 10 tahun macam tu. Maksudnya dengan perbezaan, adakah terdapat perbezaan pengalaman terhadap tahap guru ni kan? Maksudnya orang yang mungkin ada pengalaman, mungkin tahap aspek pengetahuan ni lagi tinggi macam tu Okay, alright, faham, clear, boleh? Faham, boleh? Teori tak apalah. Ni nak seram juga tengok ni. Semua ni model-model teori tu, yang gambar teori tadi. Teori kontaktisma ni cover yang mana? Konstruktivisme. Cover yang pengetahuan, kemahiran sikap, bukan? Semua je. Kalau model pengajaran kolaboratif, konten lah, topik kolaboratif kan? Kolaboratif antara guru-guru tu lah yang saya nak buat. Okey, model pengajaran? Slevin dengan Grayson ni serupa. Maksudnya guru kena ada perancangan, guru kena ada persediaan, guru kena ada kemahiran, guru kena buat penilaian. Empat aspek tu disentuh oleh model 1, model 2 dengan model jadi nombor 2 dengan nombor 3 pengajaran Slevin dengan Glaser ni support je. Dia ada sokongan dia. Model kitaran pembelajaran pun sama sokong model kitaran pembelajaran ni yang model lesson study tu. Oh, lesson study jadi the main lah. So kalau yang main teori kontraktism, model kitaran kajian, model pengajaran? Ni dua-dua ni buang kata Slevin dengan Glaser tu. Tak, kalau kita buang Slevin dengan Glaser, boleh cover tak 3 tu saja? Maksudnya teori kontraktism, model pengajaran kolaboratif dengan model kitaran pembelajaran boleh cover tak topik you amalan kolaboratif, lesson study yang nak tengok pengetahuan, kemahiran dan sikap tu? Boleh. Dah, buang 2. Slevin Glaser ni. Jadi bukan apa, sebab Slevin dengan Glaser mungkin ada bentuk hal-hal lain pula. Dia ada pemberat dia lain. Mungkin untuk kolaboratif tu ada tapi dia kecil je sumbangan dia. Dah ada 3 tu cukup dah lah. Okay, ni tak apa, sampel, nanti you decide lah. Dalam kepala nak buat negeri mana? Saya on je mana-mana doktor. On je mana-mana. Tak boleh lah, kena tengok lah problem statement. Lesson study tu dia pemberat ke mana? Negeri 9. Di 9 Negeri 9. Kenapa negeri 9? Sebab pelaksanaan lesson study tu banyak sekolah di negeri 9 yang laksanakan. Sekolah lain terkubur begitu saja. Macam tu negeri 9 lah. Negeri 9 lah. Kalau dah ada justifikasi. Okey, bawah Lalang tengok sampai habis lah. Ini skop kajian lah. Skop kajian tak apa. Bawah dia. Kaedah kajian. Kuantitatif tinjauan rawat strata. Nanti tunggu dapat directory nanti baru boleh buat rawat strata ni kan. Okey, soal sidik. Tengoklah soal sidik. Itu ada 2 kan. Ni yang plan B tu ada 30 item je. Kajian menggunakan soal sidik yang terdiri daripada 30 item. Untuk cover 3 tu pengetahuan, sikap dan kemahiran ni. Yang daripada Mahaling yang original daripada Dr. Siva ni, dia buat ada 30 item je. Tapi kalau saya nak jawab semua objektif yang saya nak tadi tu, saya kena tambah lagi lah beberapa lain. Okey, tak apa. Kita mulakan dulu dengan Siva Sangka ni dulu kan. Okey. Boleh. Tak apa, positif je. Tapi itulah kena berubah pula kan. Jangan esok minggu depan berubah lagi dah lah. Jangan, insyaAllah. Tapi betul juga kot. Kalau nak teruskan kuasa itu mungkin ambil masa dengan keadaan pandemik sekarang ni. Betul. Kita ada hikmah sebenarnya. Allah. Okey, alright. Okey, terima kasih.
Okay, mungkin boleh prepare Nur Azah Jahari. Kalau nak standby. Assalamualaikum. Doktor, dengar tak? Waalaikumsalam, dengar-dengar. Nampak slide saya, Doktor? Tak nampak. Tak nampak? Okey, sekarang baru nampak. Okey. Sekarang baru nampak. Okey, silakan Azah. Okey, sebenarnya minggu lepas saya dah present. Cuma saya nak minta pandangan doktor berkaitan dengan flow chapter 2 saya. Okey. So saya buat pasal pre-purchase dan post-purchase evaluation of international student. Okay, so saya start dengan introduction, kemudian saya akan cerita berkaitan dengan general overview of higher education in Malaysia. Bermula saya cerita secara general higher education in Malaysia, kemudian saya akan beri detail berkaitan ada dua higher education institution iaitu public dengan private. Kemudian saya cerita pasal, terus saya masuk kepada international student in private education institution in Malaysia. Yang ni sebenarnya saya nak cerita bahawasanya berlakunya kemasukan pelajar-pelajar international student dan kemudian saya cerita pasal theoretical foundation saya is migration theory. Sebenarnya migration theory ni nanti dia berkaitan dengan model push and pull model. Kemudian saya cerita decision making process. Saya fokus kepada consumer decision making process sebab education berkaitan dengan services. So saya cerita pasal 3 stage model of service consumption. Dan last kali saya cerita decision making model of international student. So DV saya adalah post purchase evaluation. So saya start dengan cerita post purchase evaluation. Yang kat sini saya nak kaitkan dengan satisfaction. Satisfaction of student bila dia dah enroll di private institution di Malaysia dan dia evaluate decision dia. So second saya cerita pasal IB saya pre-purchase, dia ada 3 motivation factors, information source dengan decision factors. Kemudian saya akan discuss berkaitan purchase, kemudian factors yang influence international student to study in private higher education. Ini saya punya research objective nombor 1. 2.10 relationship between 3 stages. Dia adalah objektif nombor 3. Yang terakhir post purchase consumption evaluation of student. Dia adalah objektif yang terakhir. Lepas tu saya punya research framework dengan summary. Itu je doktor. Okey, simple. Saya suka you punya outline. Cuma nak tanya, ada beberapa soalan. Okay. Jadi dalam kes ni you punya theoretical adalah migration theory. Jadi untuk push and pull model tu dia sebenarnya dia complement ke dia support? Macam mana nak cerita? Dia terbentuk, dia dihasilkan berdasarkan kepada migration theory. Okey, kalau betul-betul untuk kajian ni yang betul-betul dekat sebenarnya push and pull model kan? Ya saya. Tapi asas ilmu dia mesti ada migration theory kan? Ya. Okey, jadi betul apa yang buat sekarang ni. Apa yang buat ni betul. Cuma you ada plan tak nak buat lakaran theoretical framework dengan conceptual framework sebelum keluar research framework? Ada. Saya rasa you boleh lukiskan theoretical framework tu lepas cerita migration theory tu. Okey. Sebenarnya theoretical framework you memang migration theory lah. Ya saya. Okey, kemudian conceptual framework tu kemungkinan besar, okey, conceptual framework you akan ada tak elemen macam decision making, consumer, motivation, information, decision? Ada tak? Ada. Jadi you kena lukis tu selepas purchase. Selepas purchase. Lepas purchase lukis gambar conceptual framework. Oh, okey. Okey, lepas tu baru masuk 2.9, 2.10, 2.11 tu 2.10 baru keluarkan research framework kan? Ya saya. Okey, apa beza antara conceptual framework dengan research framework tu? Kita kata research framework tu lagi detail daripada conceptual framework. Maksudnya research framework tu lagi detail lah. Kalau tengok macam framework penuh lah.
Kalau kita tengok conceptual framework je, sebab kalau tengok theoretical framework memang tersasar sikit lah. Sebab dia based pada migration theory. Tapi kalau nak faham semua dia punya variable tu semua, kita akan faham dekat conceptual framework. Cuma conceptual framework tu nampak, oh okey, ni dia punya variable yang terlibat dalam kajian. Cuma beza dekat research framework ada full anak panah tu semua. Ada hipotesis 1, hipotesis 2. Ya, okey, betul. Jadi dia keluar macam tu lah. Jadi kita nampak ada macam, kalau lukisan gambar rajah tu kita nampak okey, theoretical kabur. So pergi kat conceptual framework, okey, kita dah nampak dah apa variable-variable kajian dia. Pergi dekat research framework, clear, jelas. Sebab kita boleh lukis anak panah based on pada hipotesis ataupun secara indirect dia, kita boleh faham lah objektif kajian dia. Sebab yang ni kuantitatif kan? Ya, saya. Kuantitatif. Itulah cadangan saya dekat situ lah. Dengan ada tambahan lakaran theoretical framework, conceptual framework sebelum munculnya research framework. Okay. Doktor, cuma satu je. Dekat post purchase evaluation ni, saya kaitkan dengan satisfaction. Okay. Perlu tak saya, sebab dia ada macam a few model yang berkaitan dengan satisfaction. Perlu tak saya cerita dekat konsep ni? Boleh tambah 2.42 pun boleh. Konsep model tu 2.41 tambah 2.4.2 pun tak ada masalah. Okey. Itu je doktor. Terima kasih. Boleh. Okey, clear lah tu. Okey, kalau tengok dekat bahagian chatting pun tak ada soalan. Oh, ada soalan saya cuba respon daripada nak tanya jika kita bangunkan soal sidik berdasarkan literature review. Okey, maksudnya kita tak ambil questionnaire daripada previous questionnaire yang dah ada. Apakah perkara yang perlu kita beri perhatian? Mungkin akan ditanya oleh penilai. Okey, kita akan ditanya dari segi aspek validity. Sekiranya kita nak buat soalan baru, boleh ambil daripada literature review. Jawapannya boleh. Tetapi kita kena buat proses yang rigorous dalam proses validity. Contoh pertama yang boleh buat lepas dah siap draft soal sidik tu, kena jumpa expert. Expert kena expert betul-betul lah. Jangan main expert, main petik je mana-mana lecturer. Tak boleh. Dia kena betul-betul orang yang pakar kat situ adalah orang yang biasa buat soal sidik, betul-betul ada tahu pasal konten tu. Jadi melibatkan beberapa lah. Kalau kajian kita berkaitan dengan industri, tidak terhad kepada orang akademik juga, dan juga dia perlu ada orang industri. Okey, kemudian katakan soal sidik itu ada melibatkan perbezaan bahasa. Contohnya kita baca dalam bahasa Inggeris tapi soal sidik buat dalam bahasa Melayu. So bahasa Melayu itu pun kena cari juga expert yang biasa buat terjemah lah daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey, jadi banyaklah cara expert ni. Expert ni ada macam-macam cara teknik dia. Tapi yang paling penting expert dah kena buat. Okey, yang kedua kena buat yang statistical. Statistical sebab ada bahagian-bahagian yang bila kita buat soal sidik kita ni kena ada disesahkan oleh statistical lah. Kalau kita jumpa expert yang ramai tu boleh menilai. Okey, kemudian kita buat rigorous dalam konteks factor analysis, exploratory factor analysis. Jadi aspek-aspek dalam statistik pun kena buat. Kalau tanya saya, kalau dah ada soal sidik yang baru diambil daripada literature review, okey, maksudnya okey dah tu, maksudnya semua item datang daripada literature review, lepas tu ada buat pengesahan pakar dan pengesahan statistik. Pengesahan statistik tu ada macam-macam jenis lah, tapi saya cuma ambil minimum lah. Ada dengan expert, dengan statistik, okey. Dan last sekali of course lah, saya tak risau sangat reliability. Bila validity dah okey, should be reliability pun okey. Jadi itu yang you kena buat lah, itu akan ditanya lah. Tapi kalau kata you ambil soal sidik tapi tidak ada elemen rigorous dalam statistik, mungkin orang akan tanya nanti sejauh mana strengthen atau fitnya item tu bila kita nak jadikan sebagai set soal sidik. Jadi itu je lah yang bila saya nak respon bila nak gunakan soal sidik yang dibina sendiri, iaitu dibina baru berdasarkan sumber-sumber literature review yang bersesuaian. Okay, ada soalan lain? Oh, ada lagi soalan kat atas. Okay, tadi nak bentang boleh. Okay, ada apa-apa nak tanya? You all boleh tanya. Ada dah 27 orang dah tinggal. Dan ada siapa-siapa nak tanya. Video pagi tadi saya tak sempat lagi saya nak rekod masuk dalam YouTube.
Nanti saya bagilah bila dah complete tadi, saya bagi link YouTube tu. So sahabat-sahabat lain ada soalan nak tanya? Doktor. Ya, saya. Saya ada soalan. Kalau kita buat mengenai tajuk amalan, macam amalan pengajaran, amalan pendidikan, maksudnya nanti kajian kita akan fokus kepada guru ataupun kepada murid? Kalau amalan pengajaran, katalah amalan pengajaran, kalau ikut secara umumnya gurulah kan, sebab guru yang buat pengajaran tu kan. Tapi kalau you nak menguji amalan pengajaran tu, so amalan pengajaran itu dah ada, tapi nak tengok penerimaan murid, boleh juga buat sampel dari kalangan murid. Tapi tajuk kita kena nak tengok penerimaan murid terhadap amalan pengajaran. Itu bolehlah pakai sampel dengan murid. Jadi kalau kata umum je, nak tengok amalan pengajaran, umum je saya kata umum tadi, kena dekat guru lah. Okay. Sebab saya tengok kebanyakan rakan-rakan yang bentang hari ni kebanyakan buat mengenai tajuk amalan pengajaran, amalan pengetahuan. Jadi saya rasa macam agak menarik jugalah tajuk tu. Lepas tu nanti kalau kita fokus kepada literature review, pun kita kena cari bahan mengenai pengajaran guru jugalah. Yep, kita kena worldwide sebenarnya. Saya suka baca literature review. Bila cerita amalan pengajaran, banyak orang Malaysia ni cerita amalan pengajaran daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, daripada kurikulum Malaysia. Walhal perbincangan amalan pengajaran itu kita kena bincang secara worldwide. Macam mana amalan pengajaran Jepun buat, macam mana Jerman buat. Jadi yang tu sebenarnya. Jadi bila kita melihat amalan-amalan pengajaran yang ada dekat luar negara tu, bolehlah kita tambah baik dengan amalan pengajaran di Malaysia. Tapi saya faham juga dekat konsep dekat Malaysia ni kita tak boleh nak ubah sangat apa yang dah sedia ada. Jadi macam jadi satu kesalahan besar pula bila nak tambah baik amalan pengajaran yang sedia ada. Tapi kalau tanya saya as a researcher, kita boleh menambah baik sebab dari sudut researcher. Maksudnya kita nak tengok kenapa negara maju lain buat, kita nak tengok kalau dia blend kat Malaysia okey ke tak. Kalau tak okey pun tak apa sebab kita hanya menjalankan penyelidikan, bukan kita menjalankan pelaksanaan. Cuma itulah kalau dalam bidang saya memang bidang kejuruteraan, memang kita memang explore benda yang baru yang memang tak diimplement di Malaysia supaya biar researcher ke hadapan. Pelaksanaan kedua. Jadi orang-orang yang buat pelaksanaan ni, orang yang buat policy maker ni akan berpandukan research yang kita buat lah. Itu maksud saya lah. Tapi itulah mungkin culture akan berubah tak lama lagi. Tapi so far saya rasa Malaysia banyak kita berpandukan lah. Kalau sekarang ni semua berpandukan pelan perancangan pendidikan nasional tu semua tu lah. Tapi kita kena lihat juga aspek luar negara sebenarnya. Okey, terima kasih Doktor. Sama. Okey, ada soalan lagi, berapa minimum orang expert yang diperlukan? So tidak ada specific numbers minimum. Kalau tanya saya adalah perspektif. Kalau contohnya kalau pensyarah, okey, kalau pensyarah tu boleh cover, dia lah guru bahasa, dia jugalah expert content, dia juga biasa buat soal sidik, dia jauh pasal method. Seorang pun dah cukup kalau dia boleh tapau semua. Okay, kalau dia tak cukup, mungkin seorang je pensyarah tu cuma tahu konten tapi tak tahu method. Kita kena cari seorang lagi yang cover method. Begitulah jumlah yang sepatutnya. Okay, cuma ada yang kalau saya mengajar, memang ada penilaian yang tanya, okay, yang ni cuma penilaian dalam negara, akademik dalam negara. Mana penilaian akademik luar negara? So ada juga penilaian yang tanya dari segi aspek dalam dan lokal dan maksudnya antarabangsa. Okay, kemudian bila kita buat research, kita melibatkan practitioner. Jadi kita kena melibatkan player-player industri juga sebagai orang industri. Sama juga kalau orang industri yang kita nak jadikan expert tu orang berpengalaman. Dia start daripada bawah. Lepas tu sekarang pegang pos yang tinggi. So dia dah lama dekat industri. Mungkin dia seorang pun dah cukup. Kemudian dari segi aspek kerajaan, pentadbir ataupun policy maker, orang yang terlibat dalam membangunkan kertas kerja dasar atau polisi. Jadi dia mungkin terlibat juga. Sama kalau dia boleh tapau semua, dia memang cukup pengalaman dalam konteks ni, bukan hanya sebabkan faktor politik, sebabkan pegang position, sebabkan rotation, tapi disebab ada pengalaman dalam konteks ni, cukup seorang. Okey, mungkin nak kena cari orang bahasa macam saya cakap tadi, soal sidik buat dalam bahasa Melayu. Dan begitu jugalah jika bersesuaian topik kita, mana tahu perlukan seorang yang dipanggil konsultan. So konsultan pun boleh jadikan expert. Jadi dia tidak ada specific numbers lah. Kalau saya sebutkan tadi tu, kalau kata semua wakil satu pun, kalau dia boleh cover semua, seorang pun cukup. Kalau tak, dia kena 2, 3, 4. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit tentang questionnaire tadi.
Okey. Okey doktor. Katalah tadi saya gunakan model Hack and Merkowitz tu satu. Okey. Lepas tu saya jumpa dalam teori produktiviti pendidikan tu ada satu dimensi dalam dia. Cerita pasal prestasi akademik sebelumnya. Maksudnya macam student matric saya, dia punya result masa di SPM tu sebenarnya ada bagi kesan pada dia punya paper untuk masa dia dekat matric ni. Dan saya dah jumpa 2-3 LR dah pasal tu. Okey. Jadi sekarang boleh tak jika sekiranya saya punya questionnaire tu nanti selain daripada tadi dalam model hack tu dia ada let's say dimensi A dengan dimensi B. Saya kekalkan begitu dan saya tambah satu lagi dimensi yang saya ambil, katalah dimensi C yang ambil yang cerita pasal prestasi akademik sebelumnya tu untuk dijadikan sebagai saya punya questionnaire. Dan saya masukkan satu lagi objektif saya yang nak cakap prestasi akademik, saya nak tengok prestasi akademik tu ada bagi kesan ke tidak pada achievement pelajar. Boleh ke doktor? Sekejap, saya kena faham teori tu. Cuma teori tu menguji sebelum saja. Teori ni, teori produktiviti pendidikan ni dia ada 9 dimensi. Tapi saya tak nak 9 tu. Saya nak ambil satu saja dimensi. Dalam satu dimensi tu ada satu item dia cerita pasal prestasi akademik sebelumnya. Tapi you dah buktikan tadi dalam perkembangan semasa ada kajian-kajian lepas juga menyatakan bahawa perlu juga kita melihat kepada prestasi sebelumnya kan? Ya, ada. Boleh. Kalau ada support argument macam tu tak ada masalah, boleh je. Jadi itu dia jadi macam jadi develop pula doktor kan? Macam susah pula saya. Mana ada develop? Maksudnya you tambah item tu. Sebab dia jadi tambah kan? Tapi tak ada masalah lah. Buat je lah ujian validity. Ke tak nak buat ujian validity? Tak nak buat factor analysis, takut? Ya. Tak kerti pun. Tak, dia banyak mazhab lah yang mengatakan dia kata kena buat ujian validity. So ujian validity ni paling basic adalah jumpa expert kan. Jumpa expert pun dah kategori validity. Cuma mungkin ramai orang yang tak nak buat adalah validity dalam statistics. Kan, nak buat factor analysis tu. Yang tu yang tak kerti tu doktor sebab kalau dari segi yang soalan yang you ambil daripada model productivity tu kan. Yang tu itu pun ambil je kan, adopt je kan. Ambil je. Boleh kot, you consider you ambil tapi you tak buat factor analysis tapi you guna expert. You kena jumpa expert juga. At least kena ada. Maksudnya sebab saya dah ada lah. Sebab saya dah terfikir lah kalau dah tiba-tiba saya terpaksa buat sesuatu dengan questionnaire saya tu, saya dah ada 5 expert dalam senarai saya untuk saya jumpa lah. Yang memang memang membina kurikulum subjek khusus ekonomi 1 ni dimatrikulasi daripada universiti-universiti awam. Dan subjek meta expert yang terdiri daripada 2 pensyarah kolej matrikulasi sendiri. So saya ada dah 5 orang expert di dalam kepala saya. Cuma saya tak pasti boleh ke tidak sebab macam jadi cacah marba kan sikit ambil dia ni, saya takut kena tembak masa DP je nanti doktor. Macam ni ni kalau saya sekiranya you bawa set questionnaire yang dah siap tu, you adopt daripada 2 sumber and 2 sumber tu you gabungkan jadi satu set soal sidik. Bila jumpa dekat expert, kalau expert redha je, dia maksudnya dia setuju je dengan tidak ada sebarang penambahan. Maksudnya kelima-lima tu macam dia akui je, lepas you explain dia setuju dengan semua item ni, saya rasa you tak payah buat apa-apa dah, okey dah. Tapi kalau dia kata dia buang, dia edit, dia ukar, dia tambah, kena buat tu factor analysis tu. Faham tak maksud saya? Faham. Kalau kan ada jumpa penilai macam lah jumpa saya, soalan sidik ni mana orang pakai dah kat Malaysia, tukar. Kita kena ubah jadi macam ni. Yang tu dah kena buat dah factor analysis. Tak apalah, belajarlah factor analysis. Factor analysis pun ada cara. Ada yang cara yang susah, ada yang cara yang senang. Kan? At least orang kata buat factor analysis buat. Tapi tak buatlah full spec. Mungkin buat yang basic je. Okey. Terima kasih doktor. Tu je lah. Kalau kata jaranglah jumpa expert orang Malaysia tak ada sentuh apa-apa. Biasa mesti dia edit-edit kan je. Kan?
Doktor, nak tanya sikit. Ya, saya boleh. Berkenaan dengan pemilihan expert panel ni, kita perlu ada justifikasi ke? Kita kena tulis dekat dalam mana-mana? Sepatutnya ada. Cuma kadang-kadang bila kita sebenarnya tak boleh sebut nama orang, nama expert tu sebab tu nak jaga hak partisipan, termasuklah expert tidak boleh dedahkan nama. Tapi bila dekat Viva, panel kadang-kadang dia tanya, kita close record je lah, kita kena beritahu siapa. Jadi banyak juga kadang-kadang student-student saya kena, dia kata macam mana kaedah yang you guna untuk pilih expert. Jadi saya dah kata kat student saya, kan dah dapat soalan macam tu, itulah saya cakap tak percaya. Okay, saya advise dia orang sebelum dia orang proposal defense, sebelum dia orang kena tu, saya kata guna je lah Google Scholar. Jadi bila dah tahu expert, tak tahulah expert tu kat mana, kat UK ke US, email je lah kat dia orang. And dia nak balas 2 line ke, nak balas 2 titik ke, tak kisah. Yang paling penting kita contact kat dia, nak dapatkan maklum balas, kita punya soal sidik tu okey ataupun tidak. Tetapi kalau soal sidik kita tu bahasa Melayu, nak hantar kat luar negara, macam mana dah soal sidik tu bahasa Melayu? So mungkin yang boleh ada hantar sekarang, option yang ada mungkin Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, kan? Tapi kita carilah orang kat Malaysia tu, kita kata kalau berdasarkan Google Scholar tu, berdasarkan list akademia atau pensyarah ni lah yang paling ranking sekali. So ranking tu kita email kat dia. Jadi usahakanlah email kat dia, tak kisahlah dia reply ke tak reply. Kalau kata-kata yang, kalau orang kata kenapa tak hantar lagi pakar pada ni, saya dah hantar dari pakar yang lain tapi dia tidak dapat respon. Ni saja yang dapat respon daripada pakar. Jadi pakar tak semestinya jumpa face to face, melalui email pun boleh. Sebab tu saya advise sebenarnya berdasarkan pakar-pakar bidang yang ada di Malaysia atau di luar negara, kalau buat bahasa Melayu di dalam negara saja, cuba you tengok kan dia berada kat mana. Kalau kata si Nurul Fazli Habibin tu ada kat UPSI, email je lah kat dia. Jumpa jangan email seorang lah, email banyak pun tak apa. Kalau macam student saya email, saya tanya berapa expert je email, ada 40. 40 email campur dalam negara dengan luar negara. So dapat berapa reply? Yang 11 dia reply. Tu 11 tu dilaporkan. Jadi kalau tanya saya boleh try yang macam tu lah. Kan? Tak rugi sebab kita email tu pun kan. Tapi janganlah email macam lepaskan batuk di tangga ayat dah sikit. Kan jangan, saya Fazli daripada UPSI, saya sertakan soal sidik saya untuk disahkan. Mohon bagi dalam masa 2 minggu. Terima kasih. Kalau macam tu orang tu delete je. Biasanya doktor kalau panel expert ni kita kena bagi honorarium ke percuma? Sebenarnya orang akademik tak payah. Ya kalau nak nampak cantik dia bagi offer letter je. Official offer letter. Kalau kata belajar kat UKM ada offer letter tu lagi better lah. Tak perlu honorarium pun. Kalau macam kita buat 3 macam saya ada industri, clinical dengan akademik. So kita boleh cari 3 expert daripada 3 bidang ni pun dah cukup kan, 3 orang. Cukup. Cuma kita cari yang the best lah. Siapa yang the best kat akademik, the best dekat yang tadi apa, industri clinical tadi, yang mana yang terbaik, kita dapat seorang pun cukup dah. Okey, terima kasih doktor. Sama. Doktor nak tanya sikit boleh? Boleh silakan. Okey, baru-baru ni saya ada buat ujian rintis, belum buat ujian rintis kan, tapi dah jumpa seorang pakar, doktor dekat IPG KBM tu. Okey. Jadi dalam soalan yang bahagian demografi tu, dia kata kalau boleh tambah pengalaman kursus. So jadi saya tambah dalam macam tu, doktor? Boleh tambah, tak ada masalah. Okey, lepas tu satu pengalaman lagi khusus maksudnya, yelah, pengalaman khusus mungkin nak beritahu ya atau tidak ke, nak kata tahun? Ya atau pengalaman tidak lah. tahun-tahun, maksudnya dia ada pengalaman khusus dalam pendidikan khas untuk pendidikan Islam tu, ada tak pengalaman khusus dia sama ada pernah pengalaman 2-3 tahun, 2-3 kali pergi kursus ke? Itulah. Okey. Tak apa, soalan demografi tak perlu refer mana-mana. Soalan demografi kita boleh create sendiri je. Tapi kalau dah dapat cadangan daripada penilai ataupun expert, suruh tambah kat demografi, tak ada masalah, tak ada halangan yang tu. Okey. Kalau tanya saya akan tulis dalam tesis, kata lepas pelajar rintis cadangan supaya untuk menambahkan soalan tu. Okey, lepas tu lagi satu yang dekat bahagian pengetahuan dengan kemahiran tu.
contoh dia kata kalau tak nak bagi macam sebabkan kita guna skala 5 tu kan. Jadi dia kata ada 2 tempat tu yang berkemungkinan akan jawab, responden akan jawab 3 dia kata. Jadi dekat situ kena betulkan sikit je ayat dia. Maksudnya lepas saya betulkan tu saya nak kena jumpa dia balik ataupun melalui WhatsApp ke apa je. Ada 2 tempat je lah. Kalau tanya saya sebenarnya untuk pilot study tu dibenarkan lagi untuk nama pun pilot. So pilot tu boleh buat tambahbaikan lagi sebenarnya. Tapi kalau kita dah buat pilot, kita nak buat Chromebus Alpha balik semula tu dah jadi macam 2 kali kena buat Chromebus Alpha tu kan. So kalau tanya saya, kalau soal sidik you dengan mungkin yang komen ni seorang je Setakat ni baru 2 orang sebab patutnya 2 orang lagi. Yang 2 orang tu pakar dalam pendidikan khas. Tak boleh nak jumpa lagi yang tu 2 tu. Okey, saya macam ni Kesahan isi je lah, kesahan kandungan je. Okey, saya rasa macam ni. Katalah you jumpa semua 5 orang 5 orang semua sekali. 4 orang, 4. Okey, 4 orang. So you dapat komen 4-4 nanti. So you betulkan berdasarkan komen diorang. Kemudian you pilih salah seorang daripada 4 tu untuk buat pengesahan semula. Seorang je. Oh, seorang je lah saya ambil. Lepas 4 tu you betulkan, you ambil seorang saja. Untuk biasa saya jumpa dalam tesis dia laporkan seorang saja. Dia panggil retest, re-evaluate lah. Daripada 4 tu pilih salah seorang untuk yang last sekali. You dah betulkan, lepas you betulkan, lepas tu jumpa seorang lagi. Lepas tu baru kita buat kajian rintis pula. Tapi janganlah, katalah dalam 4 tu, tiba seorang tu no comment at all. Tak bolehlah jumpa dia. Kena jumpa dengan orang yang bagi komen lah, salah satu yang bagi komen. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada soalan Nabila. Saya dah buat pengesahan soal sidik dengan 5 pakar, seorang demi seorang. Kemudian bila FGD sebelum nak bangunkan model ada perubahan kena buat dan buat lagi FGD kedua, lepas tu buat perubahan, semua pakar dah bersetuju dan item. Adakah ketiga proses-proses perlu dilaporkan? FGD dengan pakar terakhir tadi dah cukup dan untuk pengesahan item kita tak perlu pergi seorang lagi demi seorang semula kan? Yang tu saya katakan tadi. Last kali tu at least dapat jumpa untuk seorang cukuplah untuk mewakilkan pengesahan tu. Tapi adalah school of thought dia macam-macam. Kalau kata ni semua FGD ni semua ambil teknik Delphi method sebenarnya. Asal dia semua kat Delphi method. So Delphi method maksudnya berjumpa dengan semua orang di tempat yang sama, kemudian nak dapatkan satu sepakatan. Lepas tu muncullah bila ada kekangan nak buat perjumpaan secara face to face untuk semua orang expert, so adalah kaedah-kaedah teknik-teknik lain untuk diwakilkan. Ada yang 2 pusingan, ada 3 pusingan dan sebagainya. Tapi kalau dah banyak sangat pusingan tu, yang last tu saya rasa you kena wakilkan seorang untuk verify. Sebab tu kadang-kadang bila orang buat expert ni, kita boleh kategorikan dalam kata 5 orang tadi, kita dah identify siapa ketua sebenarnya. Ketua penilaian. Maksudnya ketua penilaian antara yang 5-5 ni siapa yang lead sebenarnya. So yang lead tu yang kita akan refer dia untuk mewakilkan yang lain-lain punya komen. Dia pasal Delphi method ni, ada kes dekat UPSI tu dia buat Delphi method So dia kumpulkan semua pakar dalam satu tempoh masa satu tempat, termasuk menteri. Dahsyat tu. Student PhD siap menteri pun terlibat dengan dia tersenarai dalam expert lah. Tengok menteri tu datang kat satu universiti tu. Tengok dia kenapa datang ni? Dia jadi saya punya expert pun dahsyat. Dan menteri pun termasuk dalam Delphi method dia. Dan saya pun ada jumpa ada satu student cohort lah. Dia punya interview ketika itu adalah Menteri Australia dan Menteri Malaysia. Ketika tu kita Datuk Mahathir lah kan. Jadi dahsyat-dahsyat student PhD punya nak jumpa orang yang nak buat pakar. Bukan kecil-kecil orang kan. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak atas soalan. Terima kasih kepada semua pembentang. Terima kasih sangat-sangat. Saya personally saya kena ucapkan terima kasih sebab banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Minta maaf atau kurang lebih saya punya komen. Komen saya tak apa-apalah sempurna. Okey, tambah baik dan teruskan berdiskusi dan berjumpalah dengan supervisor. Okey, kalau minggu depan dah dapat jumpa supervisor, ada feedback nak kongsi macam tadi kan. It's good lah macam Izzatul Hanim saya rasa. Jadi dia follow up balik. Ada few seorang lagi saya lupa. Jadi tak ada masalah, cuma kita bagi ruang kat sahabat-sahabat kita yang belum present lah.
Kalau ada kekosongan, ada masa dan waktu, you all boleh present, tak ada masalah. Okey, terima kasih lagi sekali. Mohon maaf. Okey, nanti video ni saya share dekat grup WhatsApp. Macam biasa kalau ada soalan-soalan boleh terus tanya. Berkaitan juga dengan you punya semakan, sebenarnya memang slow sikit kita orang, tapi kita orang dah start email. Tapi saya rasa by next week mungkin boleh clear lah semuanya, mungkin dah boleh email lah you punya komen-komen tu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan. Okey, kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih Doktor. Doktor